Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuan-tuan puan-puan semua sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apa khabar, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Ustaz sihat? Ya, alhamdulillah sihat. Terima kasih. Alhamdulillah. Nak beritahu Jadi, juga Ustaz, apa ni, Ya. diorang ahli jamaah kita baru balik pada haji, ada dalam grup sekarang, iaitu Ya, Datuk alhamdulillah. Azizi dan Datin Ilika. Welcome back, Datuk Azizi dan Datin Ilika. Ya. Haji mabrur insyaAllah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Jadi, minta maaf lambat sikit je apa Assalamualaikum, isyak kita dah lewat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ah, Sihat saya tak ada sihat tak ada alhamdulillah. betul-betul Tak ada alhamdulillah. Ya. Kita dah 14 hari je. Oh, Ada awal-awal apa ni? balik. Ya apa? Last in first out ke? Itulah dia. Ada dah dijadualkan begitu. Ya, Tapi alhamdulillah semua alhamdulillah. Datuk Azizi pun sihat ya? Datuk Azizi. Sihat. Dia dalam toilet pula tu. Ya, tak apa. Alhamdulillah. Okey, kalau ya sama-sama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia, ya, kita tengok ayat yang ke-16. Sebelum tu, ya, ayat 15 fokus pada surah Sajdah. Surah Sajdah surah yang kita baca pada solat subuh, ya, setiap pagi Jumaat biasanya. Cuma di Saudi biasa kalau musim haji, ya, imam-imam di Mekah dan Madinah jarang baca surah Sajdah ni, ya, kerana kita tahulah jamaah haji daripada seluruh dunia datang dan bukan semua yang faham, ya, bahawasanya surah Sajdah ni bila sampai ayat 15 ada sujud sajdah. Ya, pernah Ustaz ada pengalaman, ya, masa haji ke masa umrah dulu, ya, bila imam baca surah Sajdah sampai ayat 15, bila imam sujud, ya, maka sebahagian ada yang terpinga-pinga lah, ya, nak rukuk ke nak sujud ke, sebab lepas habis surah kita rukuk, tiba-tiba imam sujud. Sebenarnya imam ada buat announcement, ya, pada permulaan solat, maknanya sebelum angkat takbir, takbiratul ihram, imam ada ingatkan, tapi masalahnya diingatkan dalam bahasa Arab. Jadi bukan semua orang faham bahasa Arab. Jadi itu yang kelang kabut, ya. Jadi oleh kerana itu pihak Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi biasanya mengambil sikap untuk tidak membaca surah Sajdah pada pagi Jumaat, ya, untuk mengelakkan kekeliruan. Ada yang batal solat pun ada, ya, sebab ada yang imam sujud, ya, dia rukuk, kemudian bila imam bangun, ya, dia sujud pula, Allahu Akbar, ya, jadi dia dah menambah rukun pula. Jadi ayat 15 merupakan salah satu daripada ayat dalam Al-Quran, ya, yang sunat, ya, untuk kita sujud, ya, sujud tilawah dipanggil ataupun sujud sajdah. Ya, kalau kita di luar solat, ya, maknanya kita baca, kebetulan kita baca surah ni di luar solat, ya, sunat juga. Tapi kalau dia tidaklah maknanya wajib, ya. Kalau wajib tu maknanya berdosa kalau kita tidak melakukan sujud, kan, ya. Dia sujud yang dituntut lah. Dia sangat digalakkan buat, ya, termasuk juga kalau dalam solat. Dalam solat pun kalau imam tak sujud pun tidak menjadi masalah. Cuma afdalnya sujud lah. Kerana Nabi tunjuk contoh, ya, ketika Nabi mengimamkan solat subuh di pagi Jumaat, ya, setelah sampai ayat 15 selesai, ya, maka Nabi pun sujud. Jadi itulah, ya, sunat kita kata sujud, ya, ketika kita mendengar, ya, bacaan ataupun kita baca sendiri. Dan surah Sajdah bagi tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebab kita punya slot tadabbur ni tiga kali, maksudnya dah 3 minggu, ya, baru masuk jumpa balik. Minggu keempat barulah jumpa tadabbur balik, ya, sebab kita menggunakan 3 kitab, ya, tadabbur, ya, Al-Quran. Kemudian kita ada Bulughul Maram, ya, cerita hadis-hadis hukum, dan kita ada juga cerita tentang akhlak Rasulullah, ya, yang sudah menghampiri hujung lah, ya. Dan bila kita nak jumpa Quran ni balik, biasanya minggu keempat baru jumpa. Jadi mungkin sebahagian dah terlupa, ya. Jadi Ustaz nak ingatkan balik, surah Sajdah di dalam solat biasanya dibaca pagi Jumaat subuh, tetapi bacaan harian kita ialah pada setiap malam. Jadi makna lepas pada kelas ni, ya, tuan-tuan boleh mula baca surah Sajdah, ya, dan diikuti dengan suratul Muluk lah biasanya.
Sebab surah Sajdah ni surah yang ke-32. Ya, kalau suratul Muluk surah yang ke-67 ya. Jadi bila kita baca surah-surah dalam Quran, kita kena ikut dia punya sekuen dia. Ya, kita kena ikut dia punya sekuen ataupun order dia ya. Maknanya oleh kerana 32 ya, surah Sajdah 32. So kena baca yang 32 dululah. Followed by 67 ya, surah Al-Muluk ya. Kalau kita baca Al-Muluk dulu lepas tu Sajdah, dia tak salah. Tapi kita tak ikut sekuen lah. Ikut sekuen boleh pahala. Ya, dan Nabi tunjuk macam tu. Okey ya, kalau kita boleh ulang sikit ayat 15 ya, kita tengok di mana fokus Sajdah tu ya. Kita tengok ayatnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya, innama hanya senya. Innama tu gabungan antara inna dengan ma. Asalnya dia dua partikel. Ya, dia dua partikel digabung ya. Inna sesungguhnya, ma ya, patutnya apa yang ataupun tidak. Ya, di sini makna tidak ya, ma nafi. Maknanya bila masuk ma ni dia menunjuk kepada makna denial, penafian. Jadi bila inna ya, inna tu emphasis campur dengan denial ya, dia menunjuk kepada makna penegasan, tetapi penegasan yang khusus. Ya, innama hanya senya kita terjemahkan. Kalau inna sesungguhnya ya, inna sesungguhnya tak ada ma. Tapi kalau innama bahawasanya ya, maknanya ataupun hanya senya. Lebih tepat lagi hanya senya. Kalau kita tengok terjemahan Indonesia hanya senya. Maksudnya apa ni, nothing else but this one ya. Kalau kita ada lima orang ya, kita kata orang tanya yang mana satu ya, jadi kita kata yang nombor satu ataupun yang nombor dua kita kata ya, kita nafikan yang lain. Jadi itu makna innama. Innama yu'minu ya, hanya senya yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha ya. Jadi orang-orang yang beriman ya dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat terbahagi dua. Kalau kita jumpa perkataan ayat dalam Quran, ada dua. Yang pertama, ayat bermakna ayat yang kita baca dalam Quran ya, ayat-ayat yang boleh dibaca. Yang kedua, ayat-ayat merujuk kepada ayat-ayat yang kita lihat ya, yang kita tak baca. Kalau Quran kita baca ya, tapi kalau ayat-ayat yang dilihat, maknanya ayat yang berada di sekitar kita, bulan, bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan, laut ya, kemudian air terjun, sungai ya, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok ya, semua tu adalah ayat-ayat Allah. Kerana Allah yang mencipta ya. Sebab tu dalam surah apa tu ya, dalam surah Ad-Dukhan ya, dalam surah dalam surah Al-Waqiah ya, kita baca tentang Allah tanya kita ya, kita dah tadabbur sebelum ni. Apakah kamu yang apa kita panggil ya, kamu yang menanam dan kamu yang menumbuhkan? Allah tanya kita ya, kamu ke yang menumbuhkan? Tak ya, kita hanya menanam saja. Tapi yang menumbuhkan tu Allah. Kerana ada pokok yang kita tanam, ada benih yang kita tanam, dia tak tumbuh. Kerana yang menumbuhkan Allah. Ya, jadi Allah kata, ya, kalau kamu yang menumbuhkan, tumbuhkanlah. Ya, tak, kita hanya menanam saja. Kita beli biji benih yang paling hebat, ya, yang paling berkualiti, ya. Kemudian kita tanam, ya, dengan baja, letak air dan sebagainya, ya. Kita jaga supaya dia tumbuh dengan baik. Kadang-kadang tak tumbuh pun, mati macam tu aja. Jadi sebab tu Allah yang menumbuhkan, kita yang menanam saja, ya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah termasuklah pokok yang kita tanam ya, yang tumbuh ya. Kemudian semualah segala sesuatu. Sebab itu kalau kita tengok orang barat ya, banyak memeluk Islam ya apabila mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contoh kita kata doktor pakar lah ya, saintis ya. Bila mereka buat kajian, mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tengok dalam tubuh manusia ni kompleks ya, jantungnya dengan urat sarafnya ya, dengan saluran darahnya, dengan injapnya ya, dengan apa, dengan paru-paru, dengan buah pinggang, dengan macam-macam ya. Adakah ya apa ni tubuh manusia yang complicated ni ya, yang kompleks ini jadi begitu saja? Sudah tentu ada zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptanya. Sebab tu kita tengok banyak saintis ya, macam Ustaz pernah sebut dulu, seorang pakar kulit ya, dermatologis ya, seorang profesor daripada Jepun ya, beliau mengajar di salah satu universiti di Thailand ya, tak ingat apa nama universiti itu, kalau tak salahnya
University of Chulalongkorn, ya. Jadi University Chulalongkorn ni dia ada apa? Dia ada, kita panggil visiting professor, ya, daripada Jepun, ya, dermatologis, pakar kulit, ya. Kemudian dalam satu conference di Jeddah, ya, beliau telah dijemput untuk present paper. Ya, Jeddah boleh, ya, sebab Jeddah tanah halal. Maknanya orang bukan Islam boleh datang di Jeddah. Ya, kita pergi Jeddah, kita tengok di Jeddah banyak Filipino pun banyak, ya. Kita tengok apa ni, orang bukan Islam, Indian pun ada, ya, non Muslim. Ya, boleh tak duduk kat Jeddah? Boleh. Yang tak boleh masuk Mekah Madinah sebab tanah haram. Ya, Haramain tak boleh, ya. Kawasan lain tak ada masalah. Okey, jadi bila apa, ya, bila dia datang, ya, dia dengar satu paper presented by seorang profesor daripada Saudi Arabia, cerita tentang Quran, ya, yang mengisahkan manusia apabila dibakar dalam neraka, nanti bila kulitnya telah apa, ya, kulitnya telah hangus, Allah akan gantikan dengan kulit yang baru. Ya, apa ni, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Apabila kulit manusia yang dibakar dalam neraka itu hangus, ya, nescaya Allah akan gantikan, baddalnahu, ya, Allah akan gantikan juludan ghairaha, dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya dia sakit, dia rasa sakit lagi. Ya, kerana manusia punya deria rasa di kulit ni, kalau habis terbakar dia tak rasa sakit dah, tapi Allah gantikan supaya dia sakit lagi. Allah gantikan lagi, sakit lagi, ya. Kerana, ya, kita tahu bahawasanya azab di neraka itu waliyahzubillah, dia bersifat berterusan, ya, dia continuously, ya. Dia bukan habis-habis, tak, ya. Jadi itu dia punya balasan dalam apa, dalam neraka. Jadi bila profesor daripada Jepun tadi, ya, dia dengar presentation daripada profesor daripada Saudi tadi, maka dia pun tanya soalan. Dia kata, betul ke, ya, Quran sebut? Ya, dia kata betul dalam Quran. Surah mana, ayat mana, bagi tahu. Ya, jadi kita boleh check lah, ya, sebab sekarang ni semua apa, online, ya. Kemudian kita ada apa kita panggil apps, ya, apps Quran dalam apa, dalam kita punya gadget kita. Kita boleh tengok surah mana, ayat berapa. Ya, kemudian apa ni, dia pun check betul, ya. Dia tanya pada kawan-kawan yang lain, dia kata memang, ya, bila ayat ni turun, ya, turun pada Nabi 1400 tahun yang lalu, ya. Maknanya 1400 tahun yang lalu sudah ada kepahaman orang Islam tentang kulit yang dibakar yang akan digantikan dengan kulit yang baru, ya. Jadi akhirnya apa yang berlaku, ya, profesor tadi memeluk Islam, ya. Bukan kerana kita dakwah dia secara apa, secara macam kita dakwah pada apa, kita berdebat dengan orang Kristian, ya, dengan orang Yahudi dan sebagainya. Tak ada perdebatan pun, ya. Maknanya kerana dia seorang dermatologis, dia pakar kulit, dia tahu bahawasanya kulit manusia ni memang ada deria rasa, apabila dibakar hangus akan hilang rasa sakit, ya. Maka dia tahu bahawasanya di neraka tu, ya, balasannya adalah continuous, ya. Dia bukan berakhir, bila habislah dak. Ya, selagi manusia itu berada dalam siksaan, maka dia akan berterusan menghadapi siksaan. Ya, daripada kepala, daripada bawah, daripada kanan, kiri, depan, belakang, maknanya continuously, ya. From apa kita panggil, ya, daripada from every corner, ya, dia akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, merasa sakit, merasa semua, ya. Itu ciri-ciri neraka, dan akhirnya dia beriman. Ya, alhamdulillah kita kata. Dan bila dia balik ke Thailand, ya, pelajar-pelajar postgraduate dia, pelajar masters dan PhD dia, ada sebahagian yang dia dakwah, dan ada juga yang memeluk Islam. Ini kita kata satu perkara yang berlaku kerana kepakaran dia dalam bidang tersebut, ya. Jadi bila Quran sebut benda tersebut, ya, maka sudah tentu ahli geografi, ya, ahli apa kita panggil astronomi, kaji bintang, ya, orang yang terlibat dalam bidang oceanografi, ya, apa ni, laut, ya, dalam bidang pelbagai bidang. Bila mereka baca Quran sampai kepada ayat yang mereka ada expertise, ya, ada kepakaran, maka akhirnya mereka menerima kebenaran agama, kebenaran Islam tu. Ya, jadi mungkin apa kita panggil, ya, sebahagian daripada tuan-tuan tanya juga, ya, surah mana, kan? Ya, jadi ada cerita dalam surah An-Nisa, ya. Tuan-tuan boleh tengok surah An-Nisa, surah yang ke-4, ya, pada ayat yang ke-berapa, ya, Ustaz share dengan tuan-tuan. Yang ayat tadi, ya. Mungkin lepas ni kan ada orang tanya pula, jadi sebelum
Dia tanya ustaz bagi tahu dululah ya. Dia punya ayat supaya nanti insya-Allah ya bila-bila masa tuan-tuan boleh tengok boleh lah. Jadi ayat yang ke-56 ya. Ini bukan kita nak bincang malam ni ya. Sekadar nak bagi tahu saja sebelum tuan-tuan tanya nanti ya. Mungkin lepas kita baca iman kita lagi tinggilah sebab kita tahu bahawasanya apa yang Quran sebut tu ya dibenarkan oleh sains. Sebenarnya sebelum sains tu tahu ya Quran dah bagi tahu dulu. Jadi sudah tentulah Al-Quran mendahului sains. Bukan sains mendahului Quran. Tak ya, dia terbalik. Dia ada way around. Jadi ayat 56 ya cerita tentang orang-orang kafir ya yang mengingkari ayat-ayat Allah. Sawfa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka dalam api neraka. Kullama nadijat, ayat 56 ya, muka surat 87 ya, Quran bercetak. Kullama nadijat, setiap kali ya, nadijat, setiap kali masak, juluduhum, kulit-kulit mereka ya dibakar oleh api neraka, badalnahum, kami akan gantikan kepada mereka ini julu dan kulit-kulit ghairaha yang lain daripadanya, mana kulit yang baru. Apa tujuannya? Liyazuqul azab, supaya orang-orang kafir itu terus merasai azab secara kontinuas. Innallah, sesungguhnya Allah kana azizan. Ya, Allah itu azizan, ya, maha perkasa, hakiman, maha bijaksana. Sebab Allah maha perkasa, Allah boleh buat apa saja. Dan Allah maha bijaksana, Allah tahu. Ya, sebab Allah yang cipta kita dan tentu Allah tahu. Ya, itu sekadar berkongsi dengan tuan-tuan ayat 56. Nak cerita bahawasanya ayat-ayat Allah ada dua. Satu ayat yang kita baca, ya, Quran lah. Satu lagi ayat yang kita lihat dengan mata kepala, yang kita dengar dengan telinga, ya, yang kita dapat rasakan ya dengan deria yang ada pada kita. Jadi dua lah. Ya, kalau dalam bahasa Arab kita panggil ayat makruah. Makruah mana yang dibaca. Ya, maknanya ayat-ayat yang kita boleh baca melalui ayat Quran. Ya, ayat Quran tu kita dengar cerita tu, cerita ni yang kita baca. Macam tadi kita kata cerita tentang kulit yang masak kemudian Allah gantikan, itu kita boleh baca dalam Quran. Ada orang mungkin tak percaya, dia kata ya ke? Ya, bila dia tanya dermatologis, ya, dermatologis kata bahawasanya betul. Ya, sebab sakit manusia ini pada kulit yang pertama, ya, dia punya first layer kat sebelah atas. Bila dia punya outer layer ya ataupun first layer tu terbakar habis ya, maka kesakitan tu dah tak terasa lagi dah. Ya, jadi apa ni, saintis ataupun dermatologis yang mengesahkan. Ya, jadi dia sebab dia buat kajian, dia tengok dengan mata kepala dia sendiri. Ya, kalau kita tak tengok, kita tak buat kajian sebab kita bukan bidang kita. Jadi akhirnya mereka beriman. Jadi orang kafir ya, dia tak beriman dengan dua-dua. Orang beriman, dia beriman dengan dua-dua. Ya, mereka beriman dengan ayat-ayat kami. Allazina, yakni orang-orang yang iza apabila zukiru. Ya, apabila bila mereka diberi peringatan, zukiru biha, dia diberi peringatan tentang ayat-ayat tadi, sama ada yang dibaca ataupun manzurah yang ditengok. Ya, yang kita boleh tengok ya dalam alam ni. Ya, tengok alam, kita tengok pokok, tengok burung-burung kan. Ya, kita tengok apa ni, bird migration. Ya, daripada kutub utara, hemisfera utara ke hemisfera selatan. Ya, musim sejuk ya, mereka terbang ke selatan. Ya, bila musim panas terbang balik ke utara. Ya, jarak ya mereka terbang tu lebih daripada 7,000 km. Cuba kita bayang ya, kapal terbang pun terpaksa transit untuk ambil minyak. Burung tak ada transit. Kat mana nak transit ya? Jadi maknanya nak bagi tahu mereka merentasi apa ni, lautan ya, lautan apa ni, Pasifik ya, Atlantik dan sebagainya, nak menunjukkan bahawasanya mereka ni adalah hamba-hamba Allah seperti mana kita juga ya. Cuma mereka binatang, kita manusia ya. Jadi apabila diperingatkan tentang ayat-ayat Allah ya, maka apa yang berlaku? Kharru, mereka pun ya tunduk sujud, sujadan sujud ya, wasabahu, dan bertasbih ya, memuji bihamdi rabbi, memuji Tuhan mereka. Sebab tu kita puji Allah ni sentiasa. Paling kurang ya kita sebut alhamdulillah. Ya, cuma tasbih kadang-kadang lebih lah ya, subhanallahi wa bihamdihi. Itu antara tasbih yang paling bagus lah. Ya, kita panggil sebagai apa? Sebagai zikir juwairiyah. Ya, zikir juwairiyah ni ya, nanti kita akan tengoklah nanti ya, dalam kita punya kitab Bulughul Maram ada zikir juwairiyah ya, yang Nabi ajar. Ya, Ustaz baca saja subhanallahi wa bihamdihi. Maknanya kita bertasbih memuji Allah ya, subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah. Ya, aku memujimu ya Allah ya. Adada khalqihi ya, aku puji engkau ya sebanyak
makhluk yang ada dalam alam semesta ni. Ya, wa ridha nafsihi, ya, dan sebanyak redamu ya Allah, ya. Wa apa kita panggil, ya, wa zinata arsy, dan seberat arasy-Mu ya Allah, ya, wa midada kalimati, ya, dan sebanyak kalimat-kalimat-Mu ya Allah, ya. Ni antara zikir yang bila kita baca, ya, 3 kali pada waktu pagi, ya, terutamanya pada waktu duha, sudah mencukupkan, ya, keperluan kita pada hari tersebut, ya. Seperti mana Juwairiyah, ya. Juwairiyah ni dia zikir panjang, lepas subuh zikir, ya, waktu duha zikir, ya, sampai nak ke hujung waktu masih berzikir lagi. Jadi bila Nabi nampak, Nabi kesian kat dia. Pasal Juwairiyah ni baru masuk Islam, dia isteri Nabi, tapi dia masuk Islam lambat. Ya, dia asalnya badui padang pasir tu, ya. Tapi orang kaya lah, badui padang pasir yang kaya raya, ya, yang banyak ternakan, ya, banyak unta, banyak kambing, banyak harta mereka. Jadi mereka lawan, ya, dengan Nabi, bapa dia lah, dengan kaum dia, kabilah dia, dan akhirnya mereka kalah dalam peperangan Bani Mustalik. Juwairiyah ditawan, ya, dalam peperangan tersebut, dan akhirnya, ya, bila beliau masuk Islam, ya, dia ditawarkan menjadi isteri Nabi, dia terima, dan bila dia tahu dia lambat masuk Islam, dia nak catch up, ya, nak catch up dengan buat macam-macam amal. Tapi kadang-kadang amal yang dia buat tu amal yang kita kata kurang pahalanya, ya. Jadi kita nak buat amal yang apa kita panggil, yang rewarding, ya, yang memberi pahala besar, ya. Kalau boleh biar pahala tu besar betul, ya. Dan Juwairiyah tak tahu sebab dia baru masuk Islam, ya. Dia tahu sikitlah, ya. Tahulah ayat kursi, ya. Kemudian kita kata qul wallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tasbih, tahmid, takbir, benda-benda basic lepas solat dia tahulah, ya. Tapi lepas-lepas pada tu dia tak tahu apa benda nak baca, ya. Jadi dia zikir saja apa yang dia tahu. Bila Nabi tengok, Nabi kesian kat dia. Nabi kata, suka tak kalau aku ajarkan satu zikir, ya, yang lebih besar pahalanya daripada apa yang kamu baca tadi, ya. Baca 3 kali je, ya. Apa dia tadilah, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi, ya, wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi, dan kumpulan Hijaz, ya, jadikan zikir ini sebagai nasyid, ya. Tuan-tuan boleh YouTube saja, ya. Tuan-tuan tulis saja zikir Juwairiyah, nanti akan keluar zikir tersebut, ya. Dan tuan-tuan boleh amal, tak payah banyak-banyak. Tak payah nak banyak amal sampai 100 kali, 1000 kali, tak payah, tuan-tuan. Nabi kata 3 kali, cukup 3 kali. Ya, sebab Nabi adalah apa kita panggil, ya, adalah manusia yang paling tahu, ya, tentang zikir apa dan prescription dia berapa. Ya, kalau Nabi kata 3, 3. Kalau Nabi kata 7, 7. Kalau Nabi kata 33, 33, kita follow. Sebab Nabi adalah doktornya. Ya, jadi Nabi doktor pakar. Jadi oleh kerana Nabi lah expertisnya, ya, ada expertise, Nabi lah specialistnya. Jadi bila Nabi prescribe, kita follow saja. Jangan pandai-pandai. Sebab apa? Sebab amal ni kita kena ikut macam Nabi dan para sahabat ajar. Ya, walaupun ada orang kata boleh baca, memang boleh. Ya, tapi Nabi dah sebut, kita follow lah. Macam itulah makna dia. Jadi apabila diperingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, disebut tentang ayat-ayat Allah, maka tunduk sujud mereka, ya, bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wahum la yastakbirun, dan satu lagi, mereka tidak sombong. Ya, sebab tu dengan ilmu, tuan-tuan, jangan sombong. Ya, ilmu ni kalau kita sombong tak dapat, tuan-tuan, percayalah. Ya, dengan ilmu jangan sombong. Ya, dengan walaupun yang mengajar kita tu budak muda. Ya, kadang-kadang, ya, kalau kita tengok di masjid surau ni, kadang-kadang, ya, orang pencen, ya, makcik-makcik, ya, nenek-nenek kadang datang, opa-opa datang mengaji, kadang-kadang gurunya budak muda. Ya, gurunya budak baru graduate, ya, umur 21, 22. Ya, guru-gurunya orang muda. Kadang-kadang makcik-makcik ni, ya, kadang-kadang dia apa asal budak-budak muda pula mengajar. Ya, dia memang budak muda, tapi knowledge dia tentang Quran tu dia dari segi bacaan apa semua lagi bagus, kan. So kita kena hormat dia sebagai seorang guru. Guru kena macam tu. Ya, guru matematik pun kita kena hormat. Ya, guru sains pun kita kena hormat. Ini kan pula guru yang mengajar kita tentang Quran, tentang hadis lagi lah. Ya, sebab itu Ustaz dah sebut, ya, ada seorang profesor di Universiti Melaya. Ya, jadi dia memang profesor hebat lah. Ya, kelas A punya profesor, A+ punya. Jadi beliau belajar bahasa Perancis. Ya, belajar bahasa Perancis, alhamdulillah dapat. Ya, setelah beberapa lama dia belajar bahasa Perancis tu, makan bulan jugalah. Ya, dan dia dapat bahasa Perancis.
Ya, jadi orang cabar dia. Ya, apa kata dia belajar bahasa Arab pula? Dia pun try bahasa Arab, tuan-tuan. Ya, bertahun tak dapat, tuan-tuan. Ya, sebab dia rasa bahasa Perancis dia boleh dapat, macam mana bahasa Arab tak boleh dapat. Ya, jadi bila dia ada yastakbirun, bila mereka takabur, bila mereka sombong, Allah tak bagi. Ya, sebab tu tuan-tuan, walaupun kita profesor, walaupun kita somebody, walaupun kita rasa kita A+ punya student, ya, dalam bidang kita. Ya, bukan dalam bidang engineering, dalam bidang apa kita panggil, ya, dalam bidang accountancy, ya, dalam bidang architecture tu itu bidang kepakaran kita. Ya, tapi bidang agama ni lain. Ya, dia pun ada kepakaran dia. Ya, ada specialization dia. Jadi yang pertama, ilmu jangan sombong. Belajar matematik pun jangan sombong. Ya. Ya, terima kasih ya. Apa ni Sister Zainab kita. So macam itulah ya ceritanya. Dalam Islam ni tuan-tuan, ya, bila kita belajar, ya, kita jangan sombong, kita merendah diri. Insya-Allah ilmu datang. Allah bagi ilmu, ya. Sebab itu habis saja ayat la yastakbirun, sunat bagi kita untuk apa? Ya, untuk sujud, ya. Jadi itulah ya cerita dia. Kalau di luar solat pun kalau tak ada wuduk tak boleh lah. Ya. Yang tak ada wuduk tu dia panggil sujud syukur. Ya, itu macam kita kata atlet, ya, atlet Malaysia contoh, ya, menang pingat emas di mana kita kata yang muslim lah, ya, menang pingat emas di Commonwealth di Birmingham kan, ya, Birmingham sekarang sedang berlangsung. So tu lain, ya, itu sujud syukur. Tapi kalau sujud tilawah, sujud sajadah kena ada wuduk walaupun di luar solat. Okey, ayat 15 selesai. Ada apa soalan? Silakan tuan-tuan. Panjang dah Ustaz sebut mukadimah tu. Ada nak tanya? Ya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Betul lah. Kalau di luar solat, bila baca surah sajadah ni kita boleh ganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah sampai habis lah. Jadi kalau dalam solat, instead of sujud kita baca zikir tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. So soalan saya, kalau dalam solat, boleh tak kita baca zikir tu instead of sujud? Okey, sebelum saya jawab soalan, saya nak tanya soalan dulu. Siapa yang bagi tahu kata kalau tak sujud tu kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Dapat daripada mana tu? Itu yang pertama dulu. Tak, just saya nak tanyalah sebab biasa kalau baca Quran kan, baca saya. Sama, saya pun just nak tanya juga. Daripada mana dapat tu? Saya tak pasti Ustaz. Sebab saya dengar dia orang. Yalah. Jadi amalan ni satu je saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kalau kita tak pasti jangan buat dulu. Ya, sebab ibadah ni dia ada prescription. Ya, kita tak boleh main macam itulah. Nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tu memang dituntut. Ya, itu memang dituntut, boleh baca bila-bila masa. Tetapi untuk menggantikan, ya, tu ya memang ada perbincangan. Nanti insya-Allah ada peluang Ustaz bagi contoh, ya, yang kadang-kadang kita buat tetapi sebenarnya para ulama silam, ya, di zaman Nabi, ya, sebab zaman Nabi yang paling banyak ulama sekali. Nabi tu ulama besarlah. Anak-anak murid Nabi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ya, Abdul Rahman bin Auf ni ulama-ulama besar juga. Ya, walaupun yang paling hebat para ulama ni antaranya kalau perempuan Aisyah lah. Ya, Aisyah isteri Nabi tu antaranya. Ya, kalau orang lelaki Umar, ya, anak dia Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Jadi kita akan tengok nanti, ya. Sebenarnya kalau kita tak boleh sujud sajadah kerana tak ada wuduk tadi kan sebagai contoh di luar solat. Ya. Jadi persoalannya dalam solat macam mana? Ya, dalam solat kita kena ikut imam. Bila imam rukuk, kita kena rukuk. Bila imam sujud, kerana baca surah sajadah ataupun ayat sajadah, kita kena sujud juga. Ya, tapi kalau tak sujud, katalah, ya, orang tu tak boleh sujud. Contoh, ya, kerana kaki sakit contoh, ataupun tak boleh bergerak dan sebagainya. Ya, dia boleh isyarat saja. Dia boleh isyarat. Ya, dia tidak digantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kerana bacaan sujud sajadah, ya, adalah bacaan yang sudah ditentukan. Dia dah ada bacaan dia. Ya, dah ada bacaan dia, ya. Jadi bukan diganti dengan benda itulah, ya. Itu yang Ustaz boleh share dulu buat masa ni. Nanti
detail ni kita akan bila tengok kitab Bulughul Maram nanti kita akan sebut lebih detail. Buat masa ni Ustaz nak bagi tahu ya, kalau tak boleh sujud ya kita isyarat ya dalam solat. Tapi kalau di luar solat ya, kalau tak boleh sujud tak apa. Ya. Boleh tak ganti ya. Setakat ni kita tawakuf dulu ya. Kalau tak ada sumber ataupun tak ada contoh daripada mana-mana pihak ya, kita biarkan dulu. Ya, walaupun kita ada dengar ada ustaz bagi tahu dalam TV ke apa semua sebagainya ya, biar dulu. Sebab yang penting kita buat seperti mana yang diajar oleh Nabi dan Rasul. Benda ni memang susah kadang-kadang. Ustaz pun bila nak cakap kita fikir ya orang kita dah buat bertahun-tahun. Tiba-tiba ustaz datang bagi tahu benda ni tak ada hujah, tak ada dalil. Sebab amalan ni dia sebab tu kita belajar tafsir tuan-tuan ya. Tapi ustaz tak buat tafsir sebab kalau tafsir panjang sangat. Ya, nak habis surah Sajdah ni bertahun nanti. Ya, jadi oleh kerana itu ustaz ambil pendekatan tadabbur saja. Ya, ustaz ringkaskan saja tafsir-tafsir itu dan ustaz tadabburkan. Ya, kemudian kita ada kelas Bulughul Maram. Ya, minggu depan lah. Sebab kalau minggu ni Quran, minggu depan Bulughul Maram. Kita tengok apa amalan-amalan Nabi tu. Ya, dan akhlak pun sama juga. Sebab banyak juga contoh-contoh. Ya, sebab tu ustaz dalam bab ni ya kita kena berdasar kepada contoh teladan yang Nabi dan para sahabat tunjuk. Sebab mereka adalah generasi terbaik. Ya, yang terbaik mereka. Ya, kita jauh. Ya, jauh sangat. Ya, walaupun kami golongan ustaz ni kita mengajilah ya sampai master sampai PhD. Ya, tapi yang kita belajar kalau banding dengan para sahabat jauh sangat. Kita ni CP-CP je. Ya, sikit sangat ilmunya. Ya, tapi mana yang betul kita bagi tahulah. Setakat tu ustaz boleh jawab for the time being. Ya, apa kita panggil ya, ajah ya, itu yang ustaz boleh jawab dulu. Yang lain tu nanti insya-Allah kita sampai Bulughul Maram kita akan cerita lebih detail ya sebab panjang nanti. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Yang ayat 15 kalau ada. Kalau tidak kita sambung 16. Silakan. Ada apa? Haji Mat Syah ada apa? Ya, Kak Masyitah ada apa? Tak ada ustaz. Boleh Ada teruskan. ya. Okey. Ayat yang ke-16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Macam tadi ustaz baca ya. Kalau tuan-tuan perasan ya, apa yang ustaz buat tu tuan-tuan kadang-kadang ustaz looking forward untuk tuan-tuan tanya. Pasal apa bila ustaz baca ustaz tak mula dengan bismillah? Ya, tuan-tuan tak pernah tanya lagi ya. Sejak kita buat kelas, ustaz rasa tuan-tuan tak pernah tanya lagi. Pasal apa ustaz mula dengan auzubillahi minasyaitonirrajim? Pasal Nabi ajar. Allah pun sebut ya, apabila nak baca Quran ya, fasta'iz billah. Iza qara'tal Quran, apabila kamu nak baca Quran, maka minta lindung daripada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bila baca bismillah? Bismillah pada awal surah. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru kita bismillahirrahmanirrahim. Awal surah. Tapi kalau tengah-tengah surah, sebab ni ayat yang ke-15, 16 tengah-tengah surah. Ya, jadi bila tengah-tengah surah, apa yang Nabi ajar kita baca? Auzubillah sahaja. Ya, itu yang dia ajar. Nak baca bismillah tak salah. Tetapi yang terbaik, auzubillah sahaja. Itu contoh yang paling mudah. Ya, sebab tu tuan-tuan perhati. Ya, Ustaz baca apa? Ustaz buat macam mana? Tuan-tuan perhati. Ya, sebab apa kita panggil? Tuan-tuan boleh ambil manfaat ya daripada apa yang Ustaz kongsi. Walaupun bukan semua Ustaz mampu kongsi. Ya, sebahagian kadang Ustaz terlepas pandang juga. Tapi kita cubalah. Ya, dan tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan tanya. Ya, kalau Ustaz boleh jawab, Ustaz jawab. Kalau tidak, kita kata nanti dulu. Ya, macam soalan tadi. Sampai Bulughul Maram nanti kita akan cerita lebih detail. Sebab contohnya ada dalam tu. Ya, Ustaz tawakufkan dulu. Okey, perkataan tata jafa. Ya, tata jafa ni ya, perkataan yang merujuk kepada kita punya rusuk kanan. Ya, jadi junubuhum tu adalah rusuk kanan orang yang tidur ya, sebab sunat kita tidur mengiring. Lelaki perempuan sama, kecuali orang tu sakit ya, dia punya rusuk kanan patah ke, rusuk kanan tu bengkak, tak boleh mengiring ke sebelah kanan, maka tak ada caralah, mungkin dia tidur menelentang. Tetapi tidur ni memang dia kena tidur mengiring. Ya, mengiring. Lelaki baik, perempuan baik, tidur mengiring ke sebelah kanan. Bukan mengiring sebelah kiri. Sebab sebelah kiri ada jantung kita. Ya, jadi kalau kita mengiring ke kiri, dia akan hempap jantung kita. Ya, untuk jangka masa panjang tak bagus. Kalau ada doktor pakar ke, ada medical doktor dalam kelas ni, boleh tolong kongsi dengan Ustaz. Jadi Nabi ajar kita, ya,
Bila kita tidur, mengiring ke kanan. Kalau tuan-tuan belum biasa buat, malam ni kena buat. Setiap kali tidur. Nanti tuan-tuan tanya, tidur malam je ke? Dah. Setiap kali tidur. Tidur kailulah tengah hari ke, ya. Tidur malam ke, bila-bila masa saja. Ya. Dan sudah tentu tidur dengan berwuduk, baru dapat pahala. Tuan-tuan tidur ni boleh pahala. Tapi tuan-tuan kena ikut SOP dia. Dia ada sunnah operating procedure dia. Apa dia? Ambil wuduk seperti mana masa solat. Ambil wuduk. Ya, kalau belum solat witir, solat witir. Ya, kecuali tuan-tuan nak witir selepas bangun tahajud. Ya, bangun tahajud nanti nak buat witir di ujung. Afdal. Tapi kalau bimbang takut tak boleh bangun, buat awal-awal. Ya, kita kata ada contoh, ada. Abu Bakar contoh kan? Ya, yang bangun malam baru buat witir, ada. Ya, Saidina Umar contoh. Dua-dua Nabi puji. Umar dipuji kerana kesungguhan dia, kekuatan dia. Ya, Saidina Abu Bakar dipuji kerana dia punya sifat berhati-hati. Dua-dua Nabi puji. Ya, maknanya boleh. Awal malam pun boleh, di hujung malam pun boleh. Ya. Kemudian mereka pun tidur mengiring. Tapi sebelum tu macam biasa kita sebutlah. Ya, baca 3 kul, ya, kemudian Al-Fatihah. Tiup pada kedua-dua kita punya telapak tangan, sapu pada kepala, sapu pada muka dan semua bahagian depan. Depan sahaja, belakang tak payah. Sebab Nabi dah tunjuk macam tu. Amalan ni tuan-tuan, dia kena follow. Ya, kita tak boleh main. Kita kata kalau depan boleh, pasal apa belakang tak boleh? Pasal apa tu? Dalam ibadah kadang-kadang kita tak boleh tanya. Sebab itulah, ya, iman ni kadang-kadang tuan-tuan, ya. Sahabat ni bila Nabi bagi tahu, dia follow aja. Ya, tapi jangan follow blindly. Ya, kita follow tu with knowledge. Ya, sapu depan saja. Kepala mula daripada atas. Ya, ke muka. Bahagian depan lah, tangan depan, ya, badan. Sampailah ke kaki, kecuali telapak kaki dan bahagian kemaluan. Ya, yang itu tak sapu. Yang lain sapu. Belakang tak payah sapu. Ya, sebab Nabi tunjuk macam tu, so kita buat macam tu lah. Sebab Nabi yang tahu. Dan Nabi pun dapat wahyu, so kita follow lah. Ya, kan senang. Ya. Tapi of course kita kena belajar lah benda ni. Kita tak boleh main ikut-ikut orang, tak boleh. Sebab tu, kalau tidak buat apa, kita buat kelas tuan-tuan dan perempuan. Ya, tujuan dia untuk kita tahu apa yang betul daripada Nabi, ya, daripada Rasul, daripada para sahabat macam tu. Okey, ya. Tatajafa junubuhum tu kita punya rusuk, ya, kiri kanan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah rusuk kanan. Ya, jadi rusuk kanan kita berada di mana? Di tempat tidur lah. Ya, jadi apa yang berlaku tatajafa, ya. Bila seseorang tu bangun, maknanya dia menjauhkan rusuk dia daripada tempat tidur. Mana dia bangun lah tu. Ya, dia bangun, ya. Sebab tu kita bangun daripada perbaringan, jangan bangun menelentang. Ya, tu boleh tanya pada apa kita panggil, ya, pada apa orang yang buat urutan ni, ya. Apa ni, apa pakar-pakar perubatan pun sama juga, ya. Jadi kalau kita tanya dia, memang kita tak boleh bangun macam tu. Ya, so kita kena bangun tepi, ya. Untuk jangka masa panjang, elok untuk kesihatan kita. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Madaji' mana apa? Madaji' mana tempat tidur. Tempat seorang suami bersama isterinya. Itu dipanggil madaji'. Ya, madaji' itu plural form. Ya, Quran memang dia main singular plural, tuan-tuan. Ustaz dah bagi tahu banyak kali dah. Quran ni singular plural, singular plural. Ya, dual kadang-kadang. Dual maknanya dua lah. Ya, tapi kalau biasa singular plural, either or. Kadang-kadang past tense, kadang-kadang present tense. Dia macam tu. Kadang-kadang perintah, ya, untuk buat, kadang perintah untuk larang. Kadang-kadang is a general statement. Itu cerita Quran. Dan tuan-tuan kena tahulah. Kena belajarlah. Sebab tu buat apa kita buat kelas Arabik? Ya, Quranic Arabik. Sebab tu Ustaz namakan Quranic Arabik. Sebab kita bukan belajar nak bercakap. Ya, kita bukan nak belajar sebab kita pandai tu. Jadi kita pergi Mekah senang nak beli barang, senang nak bargain sebagainya. Bukan tu tujuan dia. Tuan-tuan nak belajar silakan. Ya, tapi tujuan kita untuk faham Quran. Untuk faham hadis bila kita baca. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya, madaji'. Ya, maka menjauhlah rusuk kanan mereka daripada tempat tidur. Mana mereka bangun. Ya, bangun untuk apa? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Dan tentu berdoa itu, ya, bermula dengan solat lah dulu. Ya, sebab bangun-bangun kita doa kan. Doa bangun tidur lah. Ya, bangun tidur ni banyak doa-doa yang sabit. Ya, antaranya yang tuan-tuan biasa bacalah. Ya, yang apa kita panggil, ya, yang pendek pun ada, yang panjang pun ada. Kemudian, ya, apa, ya, kita dah baca dulu lagi. Siapa ingat, ya, apakah, ya,
ayat yang kita baca ketika kita bangun tidur. Yang Nabi biasanya bila Nabi baca tu, Nabi buka tingkap, Nabi tengok, Nabi selak tirai, Nabi tengok ke langit, ya, Nabi tengok di luar. Siapa ingat? Apa yang Nabi baca? Ali Imran 190 sampai 200. Ya, terima kasih Datuk. Ya, ayat Ali Imran, hujung surah Ali Imran ayat 190 sampai 200. Itu Nabi baca ketika bangun tidur. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard. Tuan-tuan boleh catat saja ayat 190 sampai 200. Nabi baca. So kena buatlah, ya. Bila kita bangun tu, tuan-tuan bangun untuk tahajud ke apa kan. Jadi dia jangan bangun terus, tuan-tuan. Bila kita bangun, tuan-tuan jangan bergerak terus. Ya, tuan-tuan boleh tanya mana-mana medical doctor. Banyak kejadian, ya, orang yang bangun daripada tidur, dia bangun abruptly, ya, kemudian dia pakai slipper dia ke apa dalam rumah dia, kemudian masuk toilet, ya, masuk toilet tergelincir dalam toilet sebab dia punya body tu tak bersedia lagi. Ya, tergelincir. Banyak kes, tuan-tuan. Di Bukit Jelutong pun ada kes, ya, seorang muslimat kita, ya, yang tergelincir di tempat di bilik mandi, ya, koma dan sampai meninggal. Ya, tu di Bukit Jelutong. Ya, mungkin tuan-tuan yang duduk Bukit Jelutong pun tahu. Kak Suharti pun mungkin tahu. Haji Mat Syah pun mungkin tahu, ya. Ya, Ustaz. Jadi ya, maknanya nak bagi tahu, ya, walaupun Nabi ni bukan medical doctor, tapi kalau Nabi ajar, we have to follow. We must follow, tuan-tuan. Ya, sebab itulah bangun tidur baca, ya, inna fi khalqis samawati 10 ayat, 11 ayat baca, tuan-tuan. Maknanya kita punya badan dah ready tau. Atau kalau kita nak bangun pun, kita bangun setempat. Kita buka tirai ke, kita tengok di luar, ya. Sebab ayat tu cerita sesungguhnya pada penciptaan malam dan siang, ya, pada pertukaran malam dan pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Sebab kita baru bangun tidur. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang yang mengingati Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring, ya, mereka sentiasa ingat Allah. Tu memang cerita orang baru bangun tidur tu. Ya, jadi cerita tu. Jadi kita body kita ready lah. Baru kita kalau baru nak berjalan, ya, macam tu, ya. Bagi masa sikit. Jangan terus, ya, abruptly bangun, silap-silap kita tak bersedia, ya. Pening kepala ataupun masih kita tak stable, boleh jatuh, ya. Especially kalau licin dalam bilik mandi. Oh, tu memang bahaya dan banyak kes macam tu berlaku. Ramai orang masuk bilik mandi, belum bersedia masuk bilik mandi, tanpa doa masuk tandas dan sebagainya, ya, dan dia tergelincir dan kita tahulah apa yang berlaku, ya. Banyak kes-kes macam tu berlaku. Okey, mudah-mudahan tak menimpa kita, amin. Jadi yad'una rabbahum, mereka memanggil nama Tuhan, menyeru nama Tuhan, berdoa, ya, khaufan, dalam keadaan takut, ya. Sebab bila kita berdoa pada Allah, kita takut apa? Takut doa tak diterima. Ya, sebab itu kita rasa takut. Wa tama'an. Tamak, apa makna tamak? Tamak ni maknanya berkehendak akan sesuatu dengan kehendak yang bersangatan. Maknanya memang betul-betul, ya, kita nak enthusiastic, ya, untuk terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, enthusiasm tu kena ada. Ya, bila kita doa, kita harap sangat, ya Allah, kau terimalah doa aku, ya Allah. Aku ni harap sangat kau terima, ya Allah. Tapi jangan mendesak. Ya, kita kata, ya Allah, aku nak cepat, ya Allah. Ya, kalau boleh, ya, aku mohon lepas subuh ni, masuk je waktu duha, aku dah dapat. Jangan, tuan-tuan. Antara doa yang tidak mustajab adalah doa minta segera. Segera tak boleh, tuan-tuan. Ya, mi boleh segera. Mi segera boleh. Makanan segera boleh. Ya, tapi doa tak boleh. Ya, dia tak ada instant punya doa, tak ada, tuan-tuan. Ya, sebab Allah nak ajar kita bersabar. Ya, dan kena ambil usaha. Ya, kena apa kita panggil, ya, take all the initiative, ya. Dia punya prasyarat dia, ya, kita kena fulfill all the SOP, ya. Bila kita fulfill all the SOP of the apa kita panggil sunnah operating procedures, SOP or standard operating procedures, barulah Allah bagi pada kita. Itu pun kadang-kadang Allah uji. Allah tak bagi cepat, Allah bagi lambat, ya. Allah nak tengok sabar ke tak sabar. Lagi sabar lagi besar dia punya manfaat dia kadang-kadang. Jadi ada dua ciri doa. Yang pertama khaufan, mesti ada rasa takut tidak diterima. Yang kedua wa tama'an. Ya, apa makna tama'an? Tamak maknanya tamaklah, tamak, orang Melayu panggil tamak. Kita berharap sangat supaya Allah terima, berharap. Ya, walaupun yang menentukan Allah, tapi kita berharap. Wa mimma, dan sebahagian daripada apa yang razaqnahum, kami rezeki kepada mereka, yunfiqun. Apa maknanya, tuan-tuan, ya? Doa, cuba tuan-tuan dengar, baik-baik, ya. Yang pertama,
ya kita bangun daripada tidur. Maksudnya memang doa yang mustajab, doa ketika bangun daripada tidur. Maksudnya pada waktu tahajud tu lah. Memang doa tu powerful tu kan. Walaupun di hujung malam sikit jadilah. Ya. Kemudian apa lagi? Bila kita berdoa ada cirinya, ada dua. Yang pertama mesti ada rasa takut, bimbang Allah tak kabulkan. Yang kedua mesti ada rasa keinginan yang kuat ya supaya Allah terima. Dan dikaitkan pula dengan menginfakkan ya rezeki, sebahagian rezeki yang Allah bagi kepada kita. Apa kaitan tuan-tuan doa dengan infak ni? Apa kaitan ni? Ya, kalau Ustaz tanya pada apa Kak Suharti sebagai contoh. Apa kaitan antara infak dengan doa? Apa kaitan ni? Bila kita bersedekah, infak tu bersedekah dan kita berdoa. Jadi dia akan menguatkan untuk kita dimakbulkan doa tu lah. Macam yalah. Just my understanding lah Ustaz. Yalah, betul lah. Ya, sebab kalau tidak, betul lah tu. Ya, secara umumnya betul. Apa kaitan Allah letak infak dengan doa? There must be, apa kita panggil, ya, there must be reason for that, tuan-tuan. Allah tak akan letak sesuatu perkataan ayat tu, ya, suka-suka hati macam tu tak. Walaupun memang ayat Allah, ni ayat Allah semua. Allah boleh letak kan. Tapi mesti ada kaitan. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita berdoa tak dapat, berdoa tak dapat, antara cara untuk mendapatkan doa tu mudah-mudahan ya dapat doa yang kita nak tu tuan-tuan dengan banyak infak. Ya, lagi banyak kita infak, mudah-mudahan doa yang kita minta tu mustajab. Dia ada kaitan. Ya, maknanya ada kaitan. Berdoa pada Allah dan contoh memberi makan kepada orang miskin contoh. Ya, dan bagi makan ni tak mesti pada orang miskin saja. Belanja kawan pun termasuk tuan-tuan. Ya, kawan-kawan lama kadang jumpa kan. Jumpa di kedai ke di mana, ajak pergi minum, ya. Kemudian kita belanja tuan-tuan. Alah apalah sangat. Ya, kadang-kadang kita keluarkan belanja sikit sangat. Kalau setakat pergi kedai mamak tu berapalah sangat tuan-tuan. Ya, lain kita makan tempat eksklusif ya, di hotel 5 bintang ke apa tu mungkin besar sikit belanja, tapi sekali-sekali kawan tu tak jumpa dah 15 tahun, 20 tahun, apalah sangat. Ya, jadi kita belanja dia. Ya, infak tu belanja. Ya, keluarkan sedikit harta ya untuk diagihkan ya. Kalau pada orang miskin, orang susah termasuk ya, kepada kawan-kawan pun termasuk. Macam kita korban, cuba tengok korban ya. Walaupun korban tu tujuannya untuk orang fakir miskin, tapi ada tak sebahagian daripada korban tu kita bagi sebagai hadiah pada kawan-kawan kita, ada kepada jiran. Ya, kita bagi sebab apa? Sebab dia membantu kita untuk merapatkan silaturahim. Bila silaturahim bagus, ya, silaturahim ni dengan semua tuan-tuan. Dan silaturahim yang paling bagus adalah dengan adik-beradik kita tahu. Tuan-tuan jangan lupa, ya, kadang-kadang kita dengan kawan bukan main baik. Kita dengan classmate, kita dengan kita punya apa istilah dia, ya, kawan-kawan sekolah dulu, kawan sekerja baik. Tapi dengan adik-beradik kadang kita tak bagus. Ya, jadi dengan adik-beradik itu kena bagus. Ya, tuan-tuan boleh tengok, ya, kalau kita dengan mak ayah, kalau mak ayah masih ada kan. Kalau tak ada dengan adik-beradik kita, dengan mak saudara, tuan-tuan jangan lokek. Tuan-tuan jangan apa kita panggil, kena ringan tulang. Ya, dan kena sangka baik tu. Kita kena sangka baik. Sebab kadang-kadang memang kita terasa kan dengan adik-beradik kita, kadang kita terasa hati. Ya, kita rasa ya, kita tengok. Tapi tuan-tuan jangan sangka buruk. Terasa hati boleh, tapi jangan sangka buruk. Tuan-tuan kena positif. Ya, sebab kadang-kadang mesti ada hikmah di sebalik tu. Sebenarnya dia ada niat baik. Kita tak tahu kadang-kadang. Kita tak tahu tuan-tuan. Ya, dan kita kena defend adik-beradik kita. Ya, kita kena defend dia. Ya, dan kita tahu dia benar, kita kena defend dia. Sebab tuan-tuan, kalau orang lain ya yang tak ada kena mengena dengan kita, hanya hubungan saudara mara dalam bentuk Islam ya, hubungan akidah, ya, kita boleh defend dia. Mengapa adik-beradik kita tak boleh tolong bantu dia tuan-tuan? Lebih pada patutlah. Ya, itu kalau Ustaz boleh tambah detail kan, ya. Dan infak sedikit harta tu termasuklah belanja makan, ya. Biasalah tuan-tuan, bawa sesuatu, bawa something. Ya, walaupun rumah yang kita pergi tu rumah orang yang berada contoh. Ya, dia senang kita kata, ya, tak ada masalah. Bawa buah tangan. Ya, bawalah sesuatu tuan-tuan, ya, supaya sebab memang dalam hadis Nabi sebut, ya, tahadu tahabbu. Ya, bertukar-tukar hadiah itu termasuk cara untuk mendekatkan hubungan hati kita. Memang tuan-tuan. Ya, kita datang rumah orang, ya, empty handed. Dengan kita datang rumah orang
bawa barang sesuatu walaupun dengan harga yang sangat murah, kita kata tak ada masalah tuan-tuan. Ya, yang penting ada something dan orang tu akan appreciate. Ya, percayalah tuan-tuan. Okey, ya, selesai ayat yang ke-16. Ya, Ustaz ulang balik. Tatajafa, ya, menjauh. Menjauh tu maknanya dia bangun daripada tidur dia. Ya, sebab apa disebut junubuhum? Kerana memang sunat kita tidur mengiring ke kanan. Ya, bukan ke kiri tuan-tuan. Ke kiri makruh. Mengiring ke kanan. Satu lagi Ustaz tak sebut tadi, menghadap kiblat. Tuan-tuan kena adjust, ya, katil tuan-tuan, positioning dia tu. Ya, tuan-tuan kena positionkan katil tuan-tuan, ya, facing kiblat. Bukan hanya solat facing kiblat. Baca Quran facing kiblat, berzikir facing kiblat. Ya, begitu juga ketika kita tidur facing kiblat. Ambil wuduk, ya, usahakan ambil wuduk. Kalau kita dah ambil wuduk kemudian, ya, kita terbatal tu tak apalah. Dah terbatal, buang angin, perut pula tak sedap, ya, buang angin ke apa, ya, tu nak buat macam mana kan? Tapi kita ambil wuduk siap-siap, ya. Masa kita tidur, kita mula dengan baring ke apa ni, mengiring. Kemudian selepas bila kita dah nyenyak, kita terlentang, kita tak ada masalah tuan-tuan. Yang dikira adalah, ya, at the beginning. Ya, yang dikira adalah di permulaan. Macam Ustaz dah sebut kan, ketika kita naik kapal terbang, kita naik train dan sebagainya. Permulaan kita angkat takbir Allahu Akbar. Takbiratul ihram facing kiblat. Usahakan kalau boleh. After that, yes, rakaat kedua, ketiga, keempat, kita mengiring ke apa semua. Itu ikut pada kita punya train lah ataupun penerbangan kita lah, ya, kapal terbang kita. Mula-mula tu usahakan untuk angkat, ya, facing kiblat kalau boleh. Kalau tak boleh, nak buat macam mana? Hadaplah ke mana-mana pun. Ya, jadi apa ni, apa kita panggil? Aina matuwallu fasamma wajhullah, ya. Ke mana saja kamu pergi, ya, Allah apa? Allah terima, mana tak ada masalah. Tetapi macam tadilah, kalau kita boleh facing kiblat, okeylah, ya. Contoh kapal terbang daripada Malaysia nak pergi umrah, ya. Datuk kita nak pergi haji pada masa musim haji hari tu. Dah tentulah kita facing kiblat, ya, sebab kita menuju ke barat, menuju ke Mekah, ya, menuju ke Madinah. Tapi bila kita balik kita membelakangi. Jadi kalau kita naik apa ni, Saudi Air contoh ataupun Malaysia Airlines, boleh tak? Ya, Saudi Air lagi sedap lah sebab dia ada surau, dia ada ruang. Ya, ada ruang yang kita kata selesa untuk solat. Boleh 5-6 orang pun boleh berjamaah. Ya, kalau Malaysia Airlines biasanya 2 orang boleh berjamaah, ya. Jadi boleh tak kita facing kiblat? Boleh. Tapi kalau tak boleh, sekadar yang kita boleh. Ambil wuduk siap-siap. Ya, bila kita nak naik kapal terbang tu, kita dah tahu dah, ya, kita punya flight kita, ya, apa ni, pukul 7 malam, ya. 7 malam. 7 malam maknanya maghrib 7.30. Ambil wuduk siap-siap. Ya. Jadi bila masuk waktu, ya, dan kita tahu bila kita sampai di tempat tu maghrib dah habis, ya. Kita boleh tak jamak takhir? Kalau boleh jamak takhir, kita jamak takhir. Tapi kalau kita sampai di sana nanti pagi besok, ya, maknanya sampai tu dah siang. Jadi maghrib dan isyak kena buat dalam penerbangan, ya. So ambil wuduk siap-siap. Tak payah tunggu jamak takhir. Kita boleh jamak takdim sebab takut wuduk batal. Ya, pada masa itulah kita jamak takdim. Ya, walaupun afdalnya jamak takhir, tapi takut nanti tunggu tak sempat nak jamak takhir, kita dah batal wuduk. Jadi buat awal-awal. Ya, kita awal sikitlah. Tapi jangan buat masa take off tu, ya. Jadi biar dia stable, ya, barulah kita buat. Ya, facing kiblat. The best that we can do. Kalau tak boleh, nak buat macam mana? Ya, Allah terima. Dan kita punya solat sah. Ya, tak perlu ulang. Ada orang dia solat, kemudian dia ulang balik ketika sampai di sana. Tak perlu. Solat tu dah sah dengan syarat tuan-tuan ada wuduk. Ya, tu cerita ni. Kecuali tuan-tuan tak ada wuduk. Ya, kalau tuan-tuan tak ada wuduk, sembahyang tak sah. Ya, kena ada wuduk. Ya, jadi wuduk siap-siap. Biasakan naik train, ya, naik apa kita panggil, ya, naik apa ni, kapal terbang dan sebagainya, naik kapal laut ke apa, tuan-tuan ambil wuduk siap-siap. Naik ferry ke, naik apa-apa kapal ke apa semua, biasa tuan-tuan. Ya, cruising kan, kita kata island hopping ke apa-apa tuan-tuan, ya, memang kena naik, ya, kena ambil wuduk siap-siap. Ya, ustaz kalau bawa jamaah macam tu, ya, kita bawa, kita cruising, ya, apa ni, island hopping di Mediterranean tu. Ya, ustaz naik daripada apa, Kusadasi daripada ni. Kadang-kadang naik daripada Istanbul ataupun Kusadasi, kita nak pergi nak sampai ke Santorini, nak pergi sampai ke Greece kan, ya. 7 hari 8 hari dalam kapal sebagai contoh, ya. Bila kita nak turun, setiap kali sampai di pelabuhan kita docking, ambil wuduk siap-siap.
Ya, jadi sebab apa? Sebab bila kita ambil wuduk siap-siap tu tuan-tuan, yang pertama kita dapat kelebihan ya ketika keluar rumah, keluar daripada bilik kita, ya. Antara perkara yang Nabi sarankan setiap kali nak keluar rumah, tuan-tuan ambil wuduk siap-siap. Kalau boleh ambil wuduk, ambil wuduk. Ya, ambil wuduk dan keluar dengan kaki kanan, ya, dan doa seperti mana Nabi ajar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, jangan tinggal doa tu. Itu minimum keluar rumah. Naik kenderaan, doa naik kenderaan pula. Tuan-tuan, ya, kalau kita wuduk, ya, kemudian doa dengan doa tadi, ya, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku tawakal pada Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya melainkan daripada Allah. InsyaAllah selamat tuan-tuan. Even daripada benda-benda pandemik ke, benda-benda yang ya wabak penyakit sebagainya, insya-Allah ya, benda-benda tu dia boleh menjaga kita. Percaya tuan-tuan. Sebab bila Nabi sebut, dia dah tentu ada hikmah dan kelebihan dia. Okey tuan-tuan, panjanglah ya Ustaz sebut tu. Ya, kalau ada apa-apa soalan silakan. Ayat 16. Ada apa ya? Kak Noraini, Haji Hassan ada apa? Ya, Puan Sri ada apa? Haji Ahmad Hayyan. Ustaz, terima kasih. Ya. Ustaz, ayat Sama. menginfakkan harta tu boleh anggap sebagai charity, akan membersihkan dosa kita. Boleh tak? Betul, Charity, betul. Ustaz. Ya, memang dia charity betul. Tetapi dia ada kaitan dengan terkabulnya doa je San. Dia ada kaitan. Maknanya kalau kita infak, ya, charity tu memang dituntut, tapi nak bagi tahu apa ni, doing that kind of charity, ya, dia memang related directly dengan kita punya doa dikabulkan. Ada kaitan. Ya, yang tu jangan lupa. Okey ya. Ya, sama. Ada lain silakan, ada apa? Ya. Datin Lin, ada apa Datin Lin? Kalau ada soalan, ya. Tak ada Ustaz. Tak ada ya. Orang lain ya. Apa ni? Itu Datin Lin ke ataupun apa ni? Siapa tu? Nia siapa tu? Saya Ustaz. Sebab dengar macam suara orang lain, itu yang tanya tu. Ya, ada orang lain. Okey, yang lain silakan kalau ada apa-apa. Shirin ada apa? Ya. Cikgu Noli ada apa? Ya. Kak Azizah, ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Tapi kalau tak ada apa, kita sambunglah, ya. Sambung ayat yang ke-17. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini bagus ni tuan-tuan, ya. Selepas kita sujud tadi, selepas kita kita menjauhkan kita punya rusuk kanan kita, ataupun orang panggil lambung kanan, lambung tu sebelah kanan ni lah, rusuk kita, ya. Maka kita bangun, kita berwuduk, kita berdoa, ya. Kemudian dalam keadaan takut tak diterima, kemudian sangat berharap supaya Allah terima, ya. Di samping itu kita infakkan, ya, sebahagian harta kita sebagai zakat, ya, ataupun dalam bentuk charity tadilah, ya, dalam bentuk sedekah ataupun hadiah termasuk, ya. Maka Allah, ya, bagi kita suatu balasan, ya, yang kita namakan syurga lah, ya, balasan syurga, balasan yang Allah sembunyikan, ya. Fala, maka la ta'lamu, ya. Jadi tidak diketahui oleh nafsun tu maknanya mana-mana individu. Tidak ada mana-mana individu yang mengetahui, ya. Ma ukhfiya lahum. Ma di sini makna apa yang, bukannya denial, bukan manafi, bukan. Ya, ukhfiya lahum. Jadi kita ni tuan-tuan, kita tak tahu apa Allah siapkan untuk kita di akhirat besok. Ya, di syurga tu kita tak tahu. Memanglah ada gambaran. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga, taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, anak-anak sungai. Ya, ada pokok buah-buahan, ada macam-macam. Itu gambaran Quran. Tapi hakikat sebenarnya kita tak tahu. Ya, semua tu ma'ukhfiya lahum. Ya, apa yang Allah sembunyikan, ya, bagi mereka. Min qurrati a'yun, ya. Sebahagiannya daripada apa yang kita panggil, ya, apa yang di sini disebut apa yang menenangkan mata, ya. Apa yang bila kita tengok suka, ya, kita tertarik. Sebab biasa bila kita tertarik, ya, mata kita lah bila kita tengok, ya, kita kata Allahu akbar, cantiknya, ya, pandangan ni, ya, cantiknya pantai, kita kata. Ini bila sampai tengok air terjun dengan apa kita panggil, ya, ada pelangi pula kat belakang dia, ya, kita pergi ke tempat sejuk contoh kan, ya, kita tengok salji memutih, ya, kemudian suasana, kita kata tempat-tempat yang
tasik dan sebagainya, ya, jadi beku, ya, kita boleh berjalan atas tu. Ya, dulu tak boleh, ya, kita boleh cross lagi senang. Ya, cuma agak licin sikit dan bahayalah, berhati-hatilah, ya. Tapi maknanya nak bagi tahu indahnya alam ni, tuan-tuan. Ya, itu di dunia. Di akhirat, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan oleh Allah. Kita tak tahu. Ya, ada macam-macam nikmat, ya, yang akan menenangkan mata kita, ya. Sebab bila mata tengok suka, maka dia akan turun ke hati. Sebab tu disebut dari mata turun ke hati memang. Ya, mata tengok. Ya, bila kita tengok, kita suka, kita rasa cantik. Ya, hati kita, ya Allah. Masa tu kita akan puji Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Allah bagi pada kita. Ya, kita tengok apa kita panggil, ya. Pergi safari contoh, ya, kita tengok binatang-binatang, ya. Apa ni, binatang-binatang buas pun dengan anaknya, dia sayang dengan anak dia. Ya, dia susukan anak dia. Ya, dia sayang, dia peluk, ya, dia macam itulah kita tengok. Ya, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi binatang-binatang pun ada insting dia, ya. Ada sayang dia pada anak-anak dia. Kita manusia lagi-lagilah, ya, lebih-lebih lagi. Semua tu, ya, keadaannya Allah rahsiakan. Ya, pandangan mata sudah tentu menyedapkan. Kita panggil qurratu a'yun. Ya, di sini min qurrati, sebab ada min depan jadi qurrati. Ya, sebab nanti orang tanya pula, bukan selalu kita sebut qurratu a'yun, dua-dua boleh. Ya, ini grammar saja, tuan-tuan. Oleh kerana depan qurratu tu ada min, jadi kita tak bolehlah baca qurratu. Ya, sebab min tu partikel. Bila min tu partikel, preposition, ya, maka barisnya kena tukar. Instead of qurratu, dia jadi qurrati. Ya. Jadi bila qurrati, first noun dia, second noun dia a'yunin. Ya, ini Arabik, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena belajar sikit-sikit. Walaupun tuan-tuan rasa berat, Allah nak bagi pahala, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, Allah nak bagi pahala. Sebab memang benda yang kita dapat, ya, senang, dia easy come, easy go, tuan-tuan. Tapi kalau benda tu kita dapat payah kan, nak dapat tu, ya Allah, ya, kena bersusah payah, ya, kena pergi jauh-jauh, ya, untuk cari ilmu pengetahuan, ya, memang payahlah, tuan-tuan, ya. Jadi zaman sekarang ni dengan mudah. Cuba tuan-tuan bayang dulu kan, ya, kita nak pergi kelas di rumah Hajah Masyidah contoh. Ya, kena keluar awal, ya, kadang dengan jam, ada hujan lebat pula, kadang sampai lambat, ya. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita boleh online, ya. Sekali-sekali mungkin boleh kelas, tapi secara umumnya online, ya. Mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh duduk di rumah masing-masing. Ustaz yakin sebahagian tuan-tuan pun tengah berbaring atas katil sebagainya. Berbaring dalam keadaan apa kita panggil, ya. Santai. Mengiring, ya. Jangan baring menelentang. Mengiring lah, ya, dapat pahala, ya. Ustaz yakin sebahagian tuan-tuan macam tu, ya. Selesa sangat, tuan-tuan. Ya, kita berada dalam kita punya comfort zone. Kadang-kadang terlalu selesa ni, tuan-tuan, ya, dia memanjakan diri kita. Kadang-kadang macam itulah. Kita santai sangat. Dia bukan tak boleh santai. Ya, tapi macam tadilah, ya. Dia kena ada effort. Ya. Bila kita buat effort, ya, kita buat inisiatif, tuan-tuan, Allah bagi, tuan-tuan. Ilmu ni, tuan-tuan serius, Allah pun serius nak bagi kat tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan take it easy je, ya, macam itulah, dia pun take it easy juga. Tuan-tuan percaya, tuan-tuan. Ya. Orang belajar payah, tuan-tuan, susah. Ya, susah, tuan-tuan. Ya, memang susah. Ya, kalau Ustaz cerita perjalanan hidup, tu memang susah, tuan-tuan. Ya, kena dulu tak ada tempat-tempat, ya, tak ada kita panggil, ya, macam sekarang ni ada banyak, ya, ada Arabic courses contoh kan, UIA ada, boleh buat sertifikat, ya, UiTM, tuan-tuan duduk Shah Alam, UiTM pun ada, ya, bukan jauh sangat, Seksyen 7 saja, ya, pintu belakang tu ada pusat bahasa dia, di Quiz ada, ya, di UPM ada, banyak universiti, tuan. Dulu tak ada, tuan, zaman-zaman Ustaz dulu tak ada, ya, terpaksa pergi jauh lah, ya, nak buat di Malaysia ada, tapi nak bagus kena pergi luar negeri lah, kena pergi, ya, pergi Egypt, ya, pergi Jordan untuk belajar. Ya, kena beli tiket kapal terbang, kena sewa rumah, kena duduk berjauhan dengan family dan sebagainya. Tak ada pilihan, tuan-tuan. Tapi, ya, Allah bagi. Sebab kita usaha, Allah bagi, tuan-tuan. Ya, macam sekarang, tuan-tuan, mudah, sangat mudah. Ya, ilmu apa je? Ilmu hadis, ilmu Quran, tafsir, tadabbur, ilmu bahasa Arab, ilmu sirah. Dan kebanyakan kita boleh dapat online je, tuan-tuan. Live, ya. Dulu kita dapat melalui YouTube, tapi YouTube recorded. Ya, sekarang kita ada live. Tuan-tuan boleh tanya soalan, tuan-tuan boleh chat dan sebagainya. Ya, tu nikmat, ya. Nikmat betul lah. Tapi kadang-kadang dia menjadikan kita jadi malas, tuan-tuan. Sorry to say.
jadi malas sikit, santai sangat, ya. Kadang tak dapat banyak, ya, sebab macam tadi, ya. Kalau if you work hard, ya, memang insya-Allah dia boleh dapat, tuan-tuan. Tapi jangan work hard sampai memudaratkan, janganlah, ya. Ini sebagai satu sedikit motivasi. Okey, ya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Ya, tidak ada seseorang manusia, sesuatu jiwa yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka daripada pelbagai nikmat, ya, yang sedap dipandang oleh mata kita. Ya, a'yun. A'yun tu plural form. Kalau satu kita panggil ain, ainun. Ainun sebelah mata ni. Tapi kalau a'yun, ya, plural form dia. Ya, broken plural kita panggil, ya. Broken plural maknanya plural dalam bentuk yang dia bukan masculine, dia bukan feminine. Bukan lelaki, bukan perempuan. Dia broken plural, ya. Dan broken plural biasanya dia feminine, ya. Dia memang dia punya rule of thumb dia. Ya, plural ada 3, ada masculine plural, ada feminine plural, ada broken plural. Dan broken plural biasanya dia feminine. Itu rule of thumb dia. Ya, tuan-tuan ingat macam tu je lah. Semua benda ni Allah kata jazaan, ya, sebagai balasan, ya, bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka buat masa di dunia dulu. Ya, di dunia dulu apa mereka buat, tuan-tuan? Ya, di dunia dulu mereka buat apa? Ya, di dunia dulu mereka buat amal. Ya, mereka buat benda baik. Mereka buat pelbagai perkara, tuan-tuan. Ya. Bila mereka buat pelbagai perkara, maka Allah balas masa di akhirat besok di syurga. Ini balasan syurga. Qurratu a'yun. Ya, yang Allah sembunyikan bagi manusia. Kita tak tahu apa yang Allah akan bagi pada kita. Ya. Okey, ya, ada apa silakan. Sebelum kita sambung. Ya. Sorry Ustaz, nak ke belakang sikit Ustaz. Pasal infak, in the same sentence yang tata jafa junubuhum, that is the indication for tahajud lah, to get up and sembahyang malam, ya. And the same sentence, wa mimma razaqnahum yunfiqun. So remember tak Ustaz, I think a few months ago there was some discussion about adalah Ustaz yang menyarankan fadilat sedekah pada waktu pagi, masa waktu subuh, sebelum subuh ataupun. And there was some discussion and said kita boleh sedekah anytime, there's no specific time to give. But I'm just thinking, I just got this idea lah Ustaz. It's in the same sentence, you know Ustaz. It's in the same sentence that we are asked to pray in the night time and then we are supposed to give infak. Maybe we are supposed to give infak in the time that we do tahajud is a very good time. Ustaz, what do you think about that? Betul lah, memang betul. Sebab infak ni, ya, charity ni, doing charity ni all the time, 24 hours, bila-bila masa saja. Tapi sebab kita baru bangun kan, meaning that nak tunjuk apa ni, doing charity tu, sedekah atau infak tu, ya, significant in our life. Bangun-bangun tidur pun, ya, dianjurkan, ya. Maksudnya ni waktunya ni waktu tahajud kita buat di rumah, bukan di luar. Ya, sebab tu Ustaz menyarankan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ustaz dah sebut juga pada tempat lain. Ustaz tak ingat Ustaz pernah sebut ke sini tidak? Tuan-tuan kena sediakan tabung. Ya, sediakan tabung tuan-tuan. Ya, Ustaz ambil contoh, ya. Ni dekat atas meja Ustaz ni. Letak tabung tuan-tuan. Ada tabung. Maknanya tuan-tuan boleh ambil duit, ya. Apa ni, masukkan dalam tabung tu, ya, pagi-pagi tu. Kemudian sebab tu kita dah niat sedekah. Ya, nanti sebab dah tentulah kita tak jumpa orang lagi. Ya, orang pun tak bangun tidur lagi, kita pun tak keluar rumah kan, kita dalam rumah. Ya, maknanya pagi-pagi tu pun dah boleh buat dah. Walaupun kita boleh buat lewat lagi, tapi jangan lewatkanlah, ya, masukkan dalam tabung tu, ya. Kemudian nanti bila jumpa orang yang sesuai pada bila-bila waktu, duit yang dalam tabung tu kita keluarkan balik bagi kat orang tu. Tapi kita sudah niat nak bagi tu daripada pagi tadi. Kita boleh buat macam tu tuan-tuan, ya. Sebab kadang-kadang kita tak jumpa orang. Ya, let's say lah kita tak jumpa orang pada pagi tu. Petang nanti baru jumpa, ya. Tapi niat kita bagi, kita dah dapat pahala sejak pagi lagi. Sebab memang kita dah letak dalam tabung dan tabung tu purposely kita nak bagi pada orang kalau kita jumpa. Kalau Ustaz buat macam tu je. Boleh masuk akaun Ustaz. Akaun siapa-siapa je. Ya, itu lagi baguslah, ya. Itu canggih lah, ya. Online kan, ya. Tapi Ustaz
Ustaz punya contoh ni contoh yang sangat mudah. Takkan tak ada tabung kat rumah. Ya, letak aja ya. Dan kita anjurkan sebab Ustaz boleh jawab ya. Kalau nak kita nak infak masuk akaun tu jumlah yang menasabah lah kan. Ya, kalau anak-anak kita contoh ya, kita nak ajar dia RM1, RM2, RM5 kan. Ya. Jadi pun boleh juga buat macam tu. Ya, of course ya, kalau jumlahnya lebih besar senang masuk akaun lah. Ya, tapi kalau dalam keadaan anak-anak kita ya yang kecil-kecil sekolah rendah ke sebagainya ataupun cucu kita macam tu je cara dia ya, RM1 RM2 pun boleh ya. Okey, ada apa silakan ya. Tapi yang Kak Suhati sebut tu betul lah ya. Dan sedekah subuh biasa untuk sebut sedekah subuh biasanya ya, sebenarnya dalam hadis tu tak sebut sedekah subuh ya. Sedekah pagi dia subuh tu subuh ya, sod baha. Tapi kalau sobah tu merujuk pada pagi bukan subuh. Dia ada dua perkataan tu ya, sebab dia balik pada teks. Tuan-tuan jangan tengok terjemahan literal translation, kadang-kadang salah. Ya, kadang-kadang tak tepat. Minta maaf tuan-tuan ya. Kadang kita tengok bila kita tengok terjemahan kita kata sedekah subuh. Dia bukan sedekah subuh. Ya, sebab dalam hadis tu sebut waktu pagi, sobah ya merujuk kepada morning. Ya, bukan dawn time ya, bukan waktu subuh. Ya, waktu subuh dawn kan ya, kita panggil dawn prayer ya. Bukan mesti waktu tu, tapi nak tunjuk kalau tuan-tuan pergi waktu subuh ya di masjid kita ada tabung sebagainya, masuk aja lah. Ya, tapi tak mesti. Mungkin pagi tu orang tu tak sempat ya pergi ke masjid untuk ni. Ya, dia pun tak sempat nak infak melalui akaun online. Ya, jadi dia boleh buat kemudian. Dia janganlah rasa pagi ni aku tak sempat buat sedekah subuh contoh ya. Jadi mungkin ada sedikit kekeliruan. Dia bukan exactly subuh ya, tapi dia pagi. Meaning bukanlah makna pagi saja ya, tapi nak tunjuk berpagi-pagi ya. Maksudnya as soon as possible kita infak. Ya, walaupun sikit jumlah dia. Macam tu maksud dia. Tak mesti kita panggil ya, kita limitkan pada waktu pagi atau subuh semata-mata, tak. The whole day ya, sampai pukul berapa pun boleh. Okey, ada apa tuan-tuan? Silakan. Ada soalan lain? Ya. Ada apa? Assalamualaikum Ustaz. Ya. Nak tanya ni, dulu kami pernah lah ada kursus mulai kursus Bina Insan. Ada disebut solat tasbih dan solat yang lain-lain. Ada tak hadis yang mengenai solat malam tersebut? Solat malam secara umum macam-macam lah ya. Semua boleh. Solat malam tu dipanggil tahajud lah. Tak ada khusus. Tak mandi. Kalau buat 2 rakaat pun boleh, apa-apa jenis ke ataupun tahajud jadi mesti tahajud. Apa-apa jenis. Sebab itu malam Ramadan ya. Selepas Isyak, maknanya selepas ba'diyah Isyak tu tarawih itu ya secara umum dia adalah solat malam. Cuma dia bukan tahajud. Tahajud dia ada syarat, maknanya mesti tidur dulu, bangun daripada tidur ya, baru dipanggil tahajud. Kalau kita solat lepas ba'diyah Isyak, solat Isyak tu pun solat malam. Isyak tu solat malam tuan-tuan. Ya, dia panggil night prayer. Tapi night prayer yang compulsory, mandatory ya. Kemudian followed by ba'diyah Isyak. Ba'diyah Isyak tu adalah solat malam sunat. Itulah solat malam pertama kita. Sebab tu kita jangan tinggal ba'diyah Isyak. Sebab ba'diyah Isyak tu dia akan menyelamatkan kita kalau kita tak sempat bangun malam nanti. Ya, kita dah buat ba'diyah Isyak, ada orang sebelum tidur dia buat witir. Dah dapat pahala sembahyang malam dah. Tahajud tak dapat lagi. Tahajud bangun malam. Ya, tahajud. Tahajud tu boleh buat apa-apa saja, 2 rakaat of course, banyak Nabi sebut. Ya, solat malam tu 2 rakaat. Solatul lail masna. Solat malam 2 rakaat. Ya, kemudian tadi Haji tanya solat tasbih. Tasbih ada riwayat tapi riwayat tu hasan. Dia tak sahih. Dia hasan. Hasan boleh buat. Tetapi ya, hadis tu ya menunjukkan bahawasanya dia bukan kebiasaan Nabi. Sebab Ustaz tahu ada orang memang tiap-tiap malam tasbih, tiap-tiap ujung minggu tasbih, ya, taklah salah. Tapi kebiasaan Nabi memang 2 rakaat saja. Ya, namakanlah tahajud apa kita panggil solat istikharah ke
solat hajat ke, ya, sebab solat ni memang hajat kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau Nabi dia tak namakan spesifik lah, Nabi tak specify. Ya, solat Nabi itu tak specify. Apa ni, termasuk istikharah. Sebab istikharah sebenarnya pada doanya. Tuan-tuan kena ingat, istikharah tu bukan pada solat tu. Ya. Any solat yang kita buat 2 rakaat sunat followed by doa. The doa is called istikharah. Not the solat. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Ya. Doa tu yang istikharah, ya. Ya Allah, aku ada masalah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu urusan aku ni. Ya, kau tolonglah istikharah. Maknanya engkau tolonglah buat keputusan untuk aku. That is istikharah. Dan doa istikharah tu dia duduk kat mana? Dia duduk pada doa selepas daripada solat tu lah, ya. Ataupun ketika sujud yang terakhir kita kata. Ya, ataupun ketika kita tasyahud akhir. Ya, tapi biasanya doa istikharah tu berada di luar solat selepas kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita solat istikharah, mesti tak katalah orang nak istikharah kan? Allahu akbar. Tiba-tiba dia lupa nak niat istikharah. Sah tak? Tak ada masalah. Sebab istikharah tu merujuk kepada doa yang dia baca selepas solat. So tak ada hal lah, boleh lah. Ya? Cuma solat tasbih tadi sebab Haji sebut secara spesifik. Ya, memang ada riwayat Nabi pernah mengerjakannya. Tetapi bukan kebiasaan dan amalan Nabi. Kebanyakan solat Nabi 2 rakaat saja. Sebab kalau tasbih malam dia 4 rakaat. Ya, sedangkan solat malam Nabi kebanyakannya 2-2. Ya, kalau kaifiat solat tasbih seperti mana tuan-tuan sedia maklum kan 4. Ya, 4 rakaat kan. Ya, biasanya 4 rakaat. Ya, jadi dia punya apa kita panggil, ya. Dia punya 2 pun boleh, tak ada masalah kan. Ya, cuma macam tadilah kebiasaan, ya, solat Nabi itu dipanjangkan sujudnya. Ya, tetapi solat rukuknya pun dipanjangkan juga. Jadi adalah orang buat kias, dia kata kalau rukuk dan sujud tu sama panjang, itulah solat tasbih. Ya, tak mesti juga. Tapi taklah salah kalau nak buat, silalah. Cuma jangan dibiasakan. Pasal Nabi tak membiasakan, tuan-tuan. Benda ni sensitif, tak tahu. Ya, sebab sebahagian tuan-tuan selalu buat benda tu. Dia tak salah, tapi Nabi kebanyakannya solat tahajud secara umum saja. Ya, maknanya tuan-tuan boleh panjangkan doa, bukan tasbih saja. Sebab sujud dan rukuk dia bukan hanya tasbih tetapi doa minta ampun. Ya, doa minta tu minta ni kebanyakan. Kan kita tengok kan doa-doa Nabi ketika sujud, ya. Contohnya ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Itu bukan tasbih. Tasbih ni yang subhanallahi wa bihamdihi, ya. Itu contoh tasbih. Ya, subhanallahi apa lagi, ya, contoh, ya. Subhanallahi wa bihamdihi lah banyak. Subhanallahi doa-doa tu antaranya, ya. Sujud nanti baru ingatlah, ya. Tapi maknanya secara umum dia boleh minta ampun, dia boleh istighfar, ya, dia boleh tasbih, dia boleh tahmid dan sebagainya. Ya, jadi macam-macam, ya. Tak mesti tasbih saja. So itulah, ya, kalau Ustaz boleh respon. Ya. Boleh, Haji? Ayat hajat pun boleh lah, Ustaz. Secara umum semua solat tu hajat. Ya. Kalau kita tak niat hajat, jadi tak hajat jadi. Sebab dalam solat kita minta ampun dengan Allah, ya, baca Fatihah minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Bila kita baca surah dalam Quran kan, surah-surah tu sebahagiannya ada mengandungi doa. Ya, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami, jika engkau tak memang ampunkan tu minta, ya. Ketika rukuk dan sujud kita tadi yang muqallibal qulub, ya, dan doa-doa lain lah yang boleh kita baca kan. Jadi tak ada masalah. Sebenarnya semua tu adalah hajat kita. Ya, hajat seorang hamba kepada Allah. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan jangan salah anggap, ya. Ustaz, bila Ustaz sebut tu sebagai panduan seperti mana Nabi tunjuk. Ya, Datuk Osman. Ustaz, ni doa-doa ni Ustaz, kalau kita baca Melayu ni boleh Ustaz? Kalau kita dalam solat boleh, tapi jangan dilafaz lah. Walaupun adalah perbincangan tu. Tapi yang lebih selamat, doa-doa tu dibaca secara dalam hati. Dalam hati, ya. Walaupun dalam masa sujud apa semua lah, baca dalam hati, ya. Boleh, tak ada masalah. Baca dalam hati lah. Ya, kita nak cakap Melayu kan. Ya, nak cakap Melayu, jadi doa dalam hati lah. Atau pronunciation dia kita tahu cakap Melayu. Arab ni kadang-kadang kita ni faham lah Ustaz kan. Kita bukannya terror dengan pun.
Ya. Jadi Ustaz, kalau kita tahajud, katalah kita buat kita bangun tahajud, lepas tu subuh lama lagi, kita nak tidur sebelum kita bangun lagi subuh, boleh ke? Boleh. Memang Nabi tidur dulu pun. Untuk Tuan Datuk, Nabi lepas tahajud, Nabi tidur balik. Tetapi macam tadi lah. Ya? Sebab bila tidur tu, dia menghilangkan tanda tahajud pada mata kita. Sebab orang tahajud ni, ya, kita tengok mata dia, ya, ada kuning-kuning sikit. Ya, mata merah sikit, kuning sikit, ya. Dan untuk mengelakkan tanda-tanda tahajud tu, selepas tahajud dia tidur sikit. Nabi tidur sikit. Memang Nabi tidur, ya, tidur sikit, ya. Tapi macam tadilah, kita tak boleh tidur sikit, tuan-tuan. Kita tidur banyak, ya. Itu takut tak terbangun, subuh jadi lambat tu pula. Ya, kita nak kejar sunat, kita melambatkan wajib pula. Jadi tak kena lah kalau macam tu. Jadi kalau Datuk rasa okey, ya, lepas pada tahajud tu boleh bangun, boleh tidur sekejap, boleh bangun balik, okeylah. Ya, tapi kalau rasa bimbang, takut tak terbangun, tak payahlah. Ya. Jadi lepas subuh dah tidur. Lepas subuh lah. Ya, nanti tuan-tuan bawa pula hadis kan, ya. Orang yang orang yang tidur selepas subuh, ya. Dia ya, seolah-olah macam dia menutup pintu rezeki. Itu biasa orang Melayu akan sebut macam itulah. Siapa tidur lepas asar, dia mewarisi penyakit gila contoh, ya. Jadi hadis-hadisnya tak sahih sebenarnya. Ya, nak tidur lepas subuh boleh, tapi bukan maknanya lepas subuh, ya, matahari tak terbit tuan-tuan tidur, tak betul lah. Ya, kalau nak tidur maknanya selepas isyraq boleh. Ya, letih sangat. Malam tadi kita bawa balik ke, ada orang meninggal ke, ya, ataupun ada orang sakit sebagainya, kita travel, ya, kita baru sampai, jadi kita solat subuh, ya, jangan tidur dululah, zikir ke ya, sampai terbit matahari, kemudian 28 minit selepas tu kita solat isyraq. Lepas solat isyraq nak tidur, silakanlah, ya. Tapi jangan, sebab sayang isyraq tu kita terlepas, sayang tuan-tuan. Isyraq tu jangan terlepas, ya. Kalau tahajud kita boleh jaga, pasal apa isyraq kita tak boleh jaga, sayang. Ya, dua-dua kita nak jaga, tuan-tuan. Ya, jadi lepas pada isyraq, ya, kita nak tidur sekejap, tidurlah. Ya, bangun balik, ya, kita sambung 2 rakaat duha, ya, ataupun tuan-tuan nak tambah jadi nak tambah 2 lagi jadi 6 ataupun jadi 8, silalah. Paling kurang 2 rakaat lagi. Ya, jadi isyraq 2 rakaat, lepas tu tuan-tuan nak berehat. Boleh, tak ada masalah. Salah tak? Ya, kita kata tak salah. Ya, kerana yang para ulama sebut tu, ya, immediately lepas subuh, masih belum terbit matahari kita tidur. Yang itu yang tak digalakkan. Ya, tapi kalau dah letih ataupun sakit, pening, ya, demam dan sebagainya, itu lain ceritalah, adalah exception dia. Okey, ada lain, silakan tuan-tuan. Ada apa? Ya, sama. Ada apa tuan-tuan? Ada, tak ada? Tak ada, ya. Jadi kalau tak ada, kita sambung lagi, ya. Ayat yang ke berapa tu? 17 sudah, ya. Kita tengok sambung dia, ayat yang ke 18. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Allah bandingkan 2 orang. Yang pertama ialah orang yang mukmin, orang mukmin. Ya, yang kedua ialah orang fasik. Ya, jadi mukmin orang yang beriman, fasik lawan dia, orang yang mengingkari. Ya. Jadi fasik ni ada 2, ada fasik yang mengingkari tapi dia masih Islam. Ya, dia tak semayang, tapi bila kita tanya dia, tahu tak semayang wajib? Dia tahu. Ya, dia kata saya tidak pernah menafikan semayang tu wajib. Maknanya dia tak adalah kafir. Cuma buat masa ni saya tak nak buat dulu. Ya, sebab nantilah senang sibuk. Ya, saya kalau masa ada saya semayang, kalau masa tak ada saya qada aja, dia kata. Ya, jadi maknanya dia masih lagi Islam. Cuma dia fasik aja. Mana dia berdosa. Ya. Tetapi kalau fasik dalam makna mengingkari, maka yang itu terkeluar pada agama lah. Ya, sebab kita tanya dia, ya, kita kata tahu tak solat Jumaat ni wajib? Tahu. Pasal apa tak buat? Dia kata yang wajib tu, ya, tak boleh tinggal 3 minggu berturut-turut. Ya, kalau 2 minggu boleh, ya. Itu pun satu hal lagi. Ya, siapa yang cakap pun kita tak tahu. Ya, 2 kali boleh tinggal, masuk minggu ketiga tak boleh. Melainkan masa pandemik dulu, ya, kita kena buat data entry, maknanya masuk kena daftar pre-registration apa semua tu lain. Ya, ini dalam keadaan normal, maknanya kalau kita bukan musafir, kalau kita tak sakit, ya, kalau kita tak ada berhalangan, maka kena solat Jumaat lah, setiap minggu lah kena pergi.
Ya, tiba-tiba dia tak nak pergi. Kita tanya dia, tahu tak wajib? Tahu. Pasal apa tak buat? Ya, tak buat kerana malas ataupun sibuk dengan meeting dan sebagainya. Atau ya, maknanya dia tidak apa? Dia tidak kafir, tetapi dia fasik saja. Fasik dengan makna berdosa lah. Ya. Jadi Allah kata, afaman kana mu'min. Ya. Afaman kana mu'minan. Apakah maka orang yang beriman? Ya. Ustaz, ajak nak patah balik tadi, semayang sunat Isra' ni, when's the best time waktu semayang sunat ni? 28 minit selepas sunrise. 28 minit after sunrise. Okey. Terima kasih. Ya, ya sama. Jadi maknanya itu Selangor wilayah punya apa? Jabatan Ilmu Falak yang keluarkan kalender tu. Maknanya kalau sunrise 7 o'clock, 7:28. Ya, kalau dah ada wuduk lagi baguslah. Ya, kita dah ada wuduk, belum batal lagi. So 28 minit after 7 o'clock, ya, terus buat. Bila dah kita, okey 28 minit. Jangan lama sangatlah, ya. Maksudnya kalau 5 to 10 minit after that mudah-mudahan masih dapat lah. Tapi yang bagus immediately lah. 28 minit je kita pun Allahu Akbar. Niat isyraq. 2 rakaat saja. Ya, boleh baca surah apa-apa. Fatihah kena baca, surah boleh baca apa-apa saja. Sebab duha sunat baca surah. Ya, kalau apa kita panggil, ya, kalau kita pilih surah yang pendek pun boleh. Ya, dah tentulah, ya, solat apa ni isyraq, ya. Isyraq ni adalah duha. Kerana masuk duha baru boleh buat isyraq. So isyraq is part of duha. Ya, tapi duha special. Pasal kita buat tu immediately. Ya, immediately after duha masuk. Ya, bila duha masuk aja 28 minit, so terus buat 2 rakaat. So that 2 rakaat is called isyraq. Ya, is that isyraq, ya, sama dengan apa ni duha? Yes, of course. Dia sama aja, ya. Tapi dia duha special. Ya, immediately after 28 minit. Ya, mungkin 5-6 minit lepas tu masih lagi lah. Ya, tapi janganlah sampai dah setengah jam. Setengah jam tu is called duha biasa lah. Itu duha biasa, the regular duha, not the special one. Ya, special one tu 28 minit, 30 minit after that. Oh, selamatlah, masih boleh lagi. Ya, tapi kalau dah half an hour after that, itu dah lama sangat tu. Takut dia bukan isyraq lah. Dia hanya the regular apa ni, the normal duha je lah. Ya, cuma lepas pada 2 rakaat tu tuan-tuan nak berehat ke, nak pergi sarapan ke, nak pergi apa boleh. Ya, tunggu matahari tu naik lagi. Ya, naik lagi mungkin 8:30, 8:45 matahari lagi naik, dah lagi panas kan. Masa tu tambah lagi 2 rakaat. Ataupun tuan-tuan nak tunggu sampai pukul 9 ke apa boleh, tak ada masalah. Ya, kalau sibuk, ya, ada apa-apa tugasan, tak ada hal lah. Selagi belum masuk zuhur, tuan-tuan boleh buat duha. Ya, duha ni sampai zuhur. Tapi janganlah 1-2 minit sebelum zuhur tu tuan-tuan buat duha lagi. Ya, jadi maksudnya biar awal sikit lah. Ya, kita punya zuhur dah lewat 1:23, 1:24. Ya, jadi kalau boleh, ya, apa ni, around 1 o'clock tu kena berhentilah. Melainkan tuan-tuan baru sempat tadi meeting, apa ni, back to back punya meeting, ya, baru ada peluang nak buat duha pukul 1. Ya, boleh tak? Ya, tak ada hal, boleh. Cuma bukan prime time lah. Bukan afdal. Ya, tu dah injury time dah. Tapi acceptable tak? Acceptable insya-Allah. Okey, ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan? Ustaz, solat isyraq tadi tu, niat dia tu isyraq? Niat dia. Niat isyraq. Isyraq. Yalah sebab lafaz tu kan Nabi tak ajar. Cuma boleh tak kita lafaz seperti mana apa kita panggil, ya? Apa ni imam siapa? Imam apa ni apa? Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab dia kan. Syekh Daud Al-Fatani itu kitab pondok lah, ya. Kitab Muniyatul Musalli. Tak tahu tuan-tuan pernah dengar ke tak? Muniyatul Musalli itu memang kitab pengajian apa ni solat di pondok, di kampung-kampung tu memang kita pakai, ya. Itu karangan seorang tokoh hebat daripada Thailand, daripada Patani, ya, Syekh Daud Al-Fatani, mengaji di Mekah. Ya, tu memang rujukan orang Malaysia lah biasanya. Ya, orang bandar Ustaz tak pasti, tapi kalau orang kampung, ya, pondok-pondok, pengajian madrasah memang pakai buku tu, ya. Jadi adalah usolli tu adalah, ya. Jadi para ulama ni lah yang buat, ya, supaya orang Melayu, sebab orang Melayu ni kan kalau tak usolli nanti dia rasa tak
tak sah pula. Ya, itu sebenarnya lafaz yang diajar oleh para ulama untuk macam tadilah, ya, takut hati tak tenang. Ada setengah orang macam tu. Ya, lafaz dia apa? Ya, lafaz dia tetap isyraq, kena sebut isyraq. Ya, kalau kita tersebut duha, boleh tak? Tak ada masalah. Yang penting sekitar 28 minit selepas daripada terbit matahari. Boleh. Ya. Yang pukul 9, pukul 10, pukul apa tu, itu duha the normal ataupun the regular duha lah. Not isyraq lagi. Isyraq memang immediately after 28 minit. Ya, bukan kita yang tentukan. Itu Jabatan Ilmu Falak. Ya, Jaiz dan Jawi lah yang tentukan. So kita follow je lah. Ya, itu cerita dia. Okey, ada lain? Silakan. Ustaz, apa yang istimewa pasal isyraq ni, yang mereka perjalanan matahari itu lain ke, dia baru terbit kan? Jadi apa yang istimewa isyraq daripada duha tu, that moment tu? Apa jadi matahari tu? Dari segi kedudukan tu, ya, dia dah terbit 28 minit before that. Kan sunrise kan, let's say sunrise is 7 o'clock kan. Okay. So isyraq is 28 minit after that. Make it 30 minit lah. Half an hour after that. Macam mana keadaan matahari, dia belum, dari segi cahaya memang belum apa kita panggil, cahayanya belum begitu terang lah. Sebab kalau yang terang tu nanti dah duha biasa lah, the regular one kan. Cuma fadilat dia tu, kelebihan dia. Ya, apa dia punya benefit, apa reward dia. Orang yang solat subuh berjamaah, tapi syarat dia berjamaah subuh. Ya, kalau di masjid afdal lah, di surau afdal lah. Ya, tapi kalau di rumah pun katalah, ya, kita buat di rumah dengan keluarga. Syaratnya berjamaah, lelaki atau perempuan. Jadi bila dia buat, ya, kemudian habis solat dia berzikir, ikutlah dia tengok apa ni, kalau di masjid boleh dengar kuliah, kalau di rumah dia boleh kuliah online ataupun apa ni di TV ada soal jawab agama ke apa, tanyalah ustaz, tanya ustazah, ya. Sampai matahari terbit, dia baca Quran, baca tafsir, baca apa, ya, zikir, selawat, ya, tasbih dan sebagainya. Kemudian after 28 minit, ya, after sunrise, dia pun buat 2 rakaat. Ya, which is called apa ni, apa? Solat isyraq tadi, ya. Kalau dalam hadis yang hasan, ya, hadis tersebut Allah bagi pahala macam pahala haji dan umrah yang sempurna. Ustaz ulang. Pahala haji, ya, dan ya umrah yang sempurna. Ya, Nabi ulang, ya, Nabi kata yang sempurna Nabi ulang. Ya, jadi dapat pahala, ya. Sebab apa? Sebab kita, ya, orang yang duduk di luar Mekah, ya, kita tak boleh dapat pahala tengok Kaabah, kita tak boleh dapat pahala tawaf, ya, kita tak boleh dapat pahala umrah, ya, kita duduk jauh. Jadi Allah buat supaya orang yang duduk jauh pun tetap dapat pahala haji dan umrah. Ya, pahala haji dan umrah tu, ya, sudah tentu pahala haji yang paling besar ketika bersama Nabi lah. Itu kita boleh dapat ketika umrah. Ya, umrah maknanya umrah bulan Ramadan kan. Itu ada kelebihan. Satu umrah dalam bulan Ramadan menyamai, ya, satu haji bersama Nabi. Sebab bersama Nabi tu yang terbaik. Terbaik tu kerana keberadaan Nabi tu. Orang yang duduk bersama dengan dia kan. Sebab dapat tengok Nabi, dapat apa. Kita kan tak dapat. Jadi Allah bagi juga pahala macam tu bila kita buat umrah pada bulan Ramadan. Tak mesti di hujung Ramadan. Awal pun boleh. Ya, awal, pertengahan, hujung. Tak ada beza. Ya, cuma of course bila kita berada pada 10 terakhir, kita ada possibility untuk dapat malam qadar lah pula kat sana. Ya, jadi Haji Mat Syah, ya, kelebihan dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Sebab tu jangan tinggal isyraq, sayang tuan-tuan. Ya, every day boleh dapat pahala. Syuruk. Syuruk, sunrise. Isyraq, ya, 28 minit after syuruk. Ustaz, tu lah saya tengah tengok notes ni Ustaz. Kita ada discussion on this. Actually, 8 minutes after sunrise is syuruk, and that's when we should do isyraq prayers. And 28 minutes after sunrise is when duha starts. That's what I have in my notes, Ustaz. Daripada siapa? I think we discussed this, like last year or something like that. Kalau the person who inform you, Dr. Anzaruddin, orang lain lah tu. Ya, I've never said that. Ya, tuan-tuan yang biasa dengan Ustaz dah bertahun-tahun kuliah di rumah Hajah Masyitah ataupun di mana-mana, I'm very consistent with that. Sejak dulu lagi. Ya, itu dapat pada orang lain tu, bukan daripada Ustaz.
Ya, unless kalau ada orang bagi tahu maklumat, ya, orang lain lah, bukan saya. Ya, sebab kita follow kalender tuan-tuan. Ya, sebab Jabatan Agama lah yang menentukan. Ustaz tahu memang ada je ustaz kat luar tu bagi tahu 10 minit, 15 minit, 20 minit memang ada. Tapi yang menentukan masuk waktu, yang menentukan hari apa mula puasa, ni semua adalah pemerintah. Maksud saya kat dalam apa tu pun tulis sunrise is what time. So sunrise let's say 7 o'clock. So syuruk is 8 minutes after that. So betul. Do you know the meaning of syuruk? Syuruk is the Arabic version for sunrise. Okay. Syuruk is equivalent to sunrise. How can you say sunrise is 7 o'clock and syuruk is 7-8 minutes? Tak betul. Tak betul Kak Suharti. Because syuruk and sunrise is the same. Sama. Ustaz, syuruk tu is sunrise in Arabic. Itu je beza dia. Ustaz. Ya. Yeah. To add note, some masjid give time of ishraq kan 15 minutes after syuruk. After sunrise, correct. Ustaz boleh sebut 10 lagi ustaz yang cakap macam tu. Tapi macam tadilah. Dia masjid hantar Dia tahu. I know. That masjid hantar tu daripada they have consistently say is 28 minutes. I've been following your class lah kan. So but bila dapat macam tu, so we all macam diskusi sekali juga amongst us, which one is which kan. Tapi memang Ustaz consistently say that it's 28 minutes. So itu macam I understand also because you said solat isyraq is early duha. So memang duha betul lah, that one is consistent lah. 28 minutes tu duha can start already. Tapi now the question is whether we can pray isyraq the 8 minutes after sunrise tu lah. I think that is the question. So tak boleh lah. If you understand that isyraq tu mesti dibuat pada waktu duha, so 8 minit tu tak betul lah. Sebab isyraq tu adalah duha. Dia special duha. Ya. Isyraq is a noun by itself ke Ustaz? Isyraq ke is a part of... Ya betul. Isyraq tu noun, is a noun. Isyraq tu. Tapi isyraq tu merujuk kepada solat yang dibuat dalam waktu duha. Kalau duha tak masuk, isyraq tak boleh buat. Isyraq is not from the word syuruk, Ustaz. Isyraq daripada asyraka. Syuruk is syaraka. Different. Syaraka memang ada kaitan, of course, daripada matahari lah. Tuan-tuan yang ni bahasa Arab, tuan-tuan. Syaraka is 3 huruf. Asyraka is 4 huruf. Ada beza makna. Ada beza makna. Ya, macam zahaba kan. Okey, Ustaz bagi contoh. Zahaba tu maknanya telah pergi. Tapi kalau azhaba ada hamzah depan dia, azhaba makna telah menghantar pergi. Zahaba, ya, you yourself pergi. Tapi kalau azhaba, you send someone else to go. You are not going. Nampak tak beza tuan-tuan? Zahaba 3 huruf, ya. Contoh kita kata Muhammadun zahaba, Muhammad pergi. Muhammad himself yang pergi. Tapi kalau Muhammad azhaba, Muhammad menghantar someone, ya, mungkin dia hantar Abu Bakar, hantar Umar, ya, mana Nabi hantar orang lain, bukan Nabi pergi. Sebab tu kalau yang Nabi pergi, ya, kita panggil zahabah. Contoh perang Badar, perang Uhud kan, itu Nabi pergi. Tapi kalau azhaba, Nabi hantar orang lain pergi, mana Nabi tak pergi dalam perang tu. Itu contoh untuk membezakan antara syaraka dengan asyraka. Ya, kena pakai kamus tuan-tuan. Tuan-tuan pakai kamus baru dapat. Ya, sebab isyraq tu adalah banyak, tuan-tuan dah tanya banyak kali, Ustaz lebih daripada 10 kali dan orang yang lain-lain bertanya. Ya, Kak Suharti pun pernah tanya kat Ustaz, Kak Nurul pun pernah tanya, Kak Masyita pun pernah tanya. Ya, cuma tarikh Ustaz tak ingat lah. So macam ni je Ustaz bagi tahu, ya. Yang bagi waktu ni bukan Ustaz. Yang bagi waktu ni ialah unit ilmu falak Jabatan Agama Islam. Tak percaya masuk kalender Jabatan Agama Islam. Tuan-tuan kena masuk website. Ya, yang menentukan puasa apa semua ni kan Jabatan Agama yang menentukan, bukan kita. So I think now Ustaz, my confusion
from the word syuruk and ishraq. Okay, so I think now two different vocabulary. I am correcting my notes now. So so syuruk is not necessarily meaning is the time for you to pray ishraq lah. I think that's what I have to correct. Sebab syuruk tu terbit matahari, Allah larang sembahyang waktu terbit matahari tu kan. Larang, mana boleh. 8 satu dia tulis kat sini 8 minit selepas terbit matahari tu. Yes. That's what I wrote. Tapi masalahnya terbit matahari tu dipanggil syuruk. 8 minit tu Ustaz tak tahu apa waktu dia. Tuan-tuan tengok kalender masuk. Ustaz dah pernah share dengan tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak ingat. Kalau tak ingat Ustaz hantar sekali lagi. For the third or for the fourth time. Okey tuan-tuan, masa kita pukul 11 lebih dah. Tuan-tuan nak berehat. Okay, Ustaz, terima kasih Ustaz. Yang dia lupa, yang 2 lupa Ustaz. Dia terlupa 8 dia ingat, 2 tu depan tu 28 tu dia. 28. Yalah. Terima kasih Cap. Terima kasih Ustaz. Sama. Cap pun ada cerita pasal ingat tak Cap? Tak apa. Cap ada cerita pengalaman dia buka puasa sebab dia duduk atas, dia duduk kat atas, dia masuk waktu cepat sikit kan Cap? Betul. Ada cerita tu cuma tak ingat discussion kita masa bila So macam itulah tuan-tuan, Ustaz buat kesimpulannya. Terima kasih atas tuan-tuan punya concern. Isyraq tu mesti dibuat sebaik saja masuk waktu duha. Kalau waktu duha 28 minit selepas syuruk, selepas sunrise, macam mana tuan-tuan nak buat isyraq? Isyraq tak masuk lagi. Isyraq tu masuk 28 minit selepas daripada sunrise. Sunrise tu syuruk, tuan-tuan kena faham. Syuruk equivalent to sunrise. Isyraq adalah solat yang kita buat 2 rakaat, sebaik saja masuk waktu duha. The definition must be right, tuan-tuan. Okay, Ustaz faham masjid bagi apa semua. Masalah dia, masjid dapat daripada mana? Masjid Selangor ni dia kena dapat daripada JAIS. Masjid wilayah kena dapat daripada Jawi, tuan-tuan. Sebab itu autoriti kita. Dua-dua tu bawah sultan. Kalau tuan-tuan lawan, tuan-tuan derhaka pada sultan. Senang je Ustaz cakap. Sebab sultan tu dia adalah ketua agama negeri, dan ketua agama negeri dia dinasihati oleh mufti, oleh jawatankuasa fatwa. So kita kena follow lah. Simple as that, tuan-tuan. Okey, terima kasih tuan-tuan. Minta maaf lambat sikit. Kita akhiri 11 lebih, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Haji Mat Syah, terima kasih apa semua, Haji Nazri, sama-sama tak apa, tak ada hal. Okey je. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Thank you everyone. Terima kasih Nazri dan terima kasih semua yang hadir. Osman, malam ni banyak tanya Osman tapi Han dapat pahala banyak Han belanja aku. Jom pergi minum. Dah malam dah, pukul 11 dah weh. Okey, selamat malam. Good night. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Nazri. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Abang Syah. Sama-sama. Terima kasih semua yang dah bayar yuran kelas kita. Saya baru transfer tadi. Thanks. Thank you. Terima kasih. Oh, apa benda apa ni?